Okey. Sayang, ke sana sikit. Okey. Nampak tak? Ha? Sekejap sayang Oh. Okay, is it okay? Okey. Sekejap, saya tak comfortable. Kejap ya. Mantap. Oh, tag friend. Kena tag friend and invite friend. Kejap ya. Jangan tak kat belakang sana. Jangan tak kat belakang sana. Cak. Kita sembang santai sekejap ya. Mana duduk dengan selesa? Kau duduk dengan selesa. Sekejap Anyone boleh share dekat Kak Mel sama ada you all clear atau tak clear Kak Mel punya live hari ni. Dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Tak. Allow viewer to request join. Okay. Mana? Lama kita tak berlive dengan laki kita. Saya selesa ke tak? Clear ke tak? Assalamualaikum Kak Ani. Assalamualaikum, hai. Clear. Clear ke? Clear. Tak ada. Sekejap ya. Sebab kita tengah, malam ni kita punya topik nak bersembang dengan pasangan. Dengan Puan Ain daripada Cat Tumpah. So jadi sekejap Kak Mel tengah settingkan sikit. Is it okay? Comfortable sayang? Hai Kak Hani. Clear ke tak? Clear everyone? Clear ke tak? Hai Tina. Hai. Jomlah share lah Kak Mel punya live ni. Sebab Kak Mel tengah tunggu Kak Mel punya team. Kak Mel punya panel. 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 Sayang sini sikit sayang. Sayang jangan jauh-jauh. Kita kena dekat-dekat PKP ni. Hai Surya Sulaiman. Dalam rumah. Dalam rumah pun kena rapat-rapat. Tak boleh jauh-jauh. Guys, sekejap. Kak Mel tengah tunggu Puan Ain daripada Cat Tumpah Sdn Bhd untuk request join dengan kita lah. Sebab hari ni kita nak sembang-sembang. Kita nak orang kata apa, tanya luahan hati pasangan kita. Sebab hari ni, tajuk malam ni adalah cabaran bekerja bersama pasangan. So jadi memandangkan Kak Mel ni dah almost 3 tahun sayang 3 tahun lebih kurang kita bekerja bersama pasangan ni. So kita sajalah hari ni kita bagi ruang kat depan, selalu bini-bini je pergi ke depan kan. So jadi hari ni kita bagi depa bercakap. Sekejap Kak Mel tengah tunggu Puan Ain daripada Cat Tumpah ni untuk request. So jadi boleh kongsi dengan Kak Mel. Hai Amal Alfian. Hai. Clear no? Hai Kak Zaki Ahmad. Hai Fuspak. Yang Kak Mel beli kucing. Kak Mel beli kuda. Bukan Kak Mel beli sabut nyong kat hang dulu kan? Beli kuda? Ada beli kuda ke? Bukan kuda sayang. Kuda pula. Beli iki. Okay, so please share dengan Kak Mel. Suara Kak Mel clear ke tak? Gamak Kak Mel dengan Pak Hang clear ke tak? Suara dia clear ke tak? You okay tak? Clear ke tak? Clear ke tak? Ada orang best. Bagilah best lebih sikit. Aduh, hari ni kita nak sembang-sembang. Hai Kak Lia. Hai Wan Nur Salihah. Hai Hazliana. So jadi kita sedang menunggu lagi. Lagu clear Kak Mel, lighting pun on point keto. Lighting apa tahu pandai weh. Berpeluh. Hai Sophie. Tenang, hai Sophie. Hai Sophie. Okay, so basically hari ni sebenarnya lebih kepada nak sembang lah. Kak Mel kan jarang ajak Pak Hang ni. Sayang. Ajak Pak Hang berkolaborasi dalam Kak Mel punya live kan. Sebab dia mulut dia tu ada mai. So jadi mahal tau. Mahal. Susah nak dengar dia cakap. So jadi kan hai Nita, hai ya Allah, bestnya you ada ni. Okay, so jap bagi Sat Kak Mel masa. Sat Kak Mel tengah tunggu Puan Ain ni. Dia tak request lagi Kak Mel. Sebab Kak Mel nak try to yes, jap. Dia kena masuk dulu ya. Kejap ya, Sat Kak Mel add dia.
Okey, jap. E. Jap ya, sayangku. Ya Allah. Tu dia. Ain Zulkifli, please come in. Kak Mai dah invite dah dia. Okay, so jadi okay. So hai Kak Lia, hai Kak Lia. Okay, so jadi sesiapa yang menonton ataupun yang ada kelapangan nak join Kak Mel dengan Pak Hang ini malam ni, kita sajalah sembang-sembang. Actually this is a topic yang pada Kak Mel dia is a topik ringan. Tapi nak kata ringan sangat pun tak lah. Sebab dia macam melibatkan tentang emosi juga. Dia melibatkan tentang perjalanan hidup kita ni kan. Pak Hang, kami rindu masakan periuk mahal bini tu. Bini simpan, okey? Bini dah simpan periuk. Ya, taruh betul bini dia. Dia simpan tau, letak dalam almari. Tak nak bagi pakai. Jangan weh, rosak periuk aku. Siap dengan kunci lagi. Teruk sangat kan. Okay, so mana puan Ain kita ni? Kita dah invite dia masuk tapi dia tak masuk-masuk lagi. Dah kena dia ni. Mana pi? Sana. Mana dia? Puan Ain. Kak Mel. Okay. Kak Mel dah send dah dekat dia. Alright. So it's okay. Tak apa. Kita okay. Kejap. Okay. Weh, you nampak sihat? Hari ni akan ada pengumuman juga tentang kesihatan ni. Okay, basically sementara kita nak menunggu Puan Ain Zulkifli. Hai Asni, hai adik Ipak. Dia tengok abang dia. Lama tak balik tu. Lama tak balik, rindu so, dah. Tengok kat Facebook je lah. Kan, tengok kat Facebook je lah nak macam mana kan. Okay, sementara kita nak tunggu Puan Ain kita masuk ni, so Kak Mel nak bagi tahu information. Kenapa nampak orang kata nampak happy sangat, orang kata nampak macam ceria. Actually Kak Mel baru menerima berita semalam Kak Mel pergi ke hospital yang operation Kak Mel ni dipostpone. Operation untuk buang buah pinggang pada hari Khamis ni, yang dijadual pada hari Khamis ni, dia nak postpone. So jadi orang kata apa, is benda yang Kak Mel tak tahu. Kenapa tak boleh masuk? Allahu Akbar Ain. So macam mana Kak Mel dah add Ain. Kak Mel dah add Ain dah. Kak Mel dah bubur dah dalam tu, kita dah send. Sekejap Kak Mel kena pick up phone sebab ada isu teknikal sikit. Hello, Assalamualaikum. Ya Mira. So how? Okay, itulah. Tak, yang ni saya buat personal. Ya. Tak, sebab saya dah add dia masuk, suruh dia accept je. Betul. IG personal. Nanti sudah share kat sana. FB dia tak boleh masuk. Try bantu dia. Okay, thank you. Okay, saya tak apa, saya ni dah dulu kat sini. Alright, goodbye. Alah, kenapa Puan Ain kita tak boleh masuk? Ada technical problem ni lah masalahnya buat bekerja daripada rumah ni kan. Sebab bila bekerja daripada rumah, dia indirectly tak boleh masuk. FB pun dia tak boleh masuk. Sekejap Ain, Kak Mel punya team bantu. Hai Faiza, tadi Pejal aku baru beli hang punya sengkuang calik hang tadi. Petang. Okay, so jadi berbalik kepada Kak Mel punya berita. Sementara kita nak tunggu Puan Ain daripada Cak Tumpah masuk. Kak Mel just nak inform lah yang Kak Mel punya pembedahan buah pinggang yang dijadualkan pada hari Khamis ni ditangguhkan disebabkan pandemik COVID ni, yang mana dewan bedah ada beberapa dewan bedah yang ditutup and diorang fokus kepada kes-kes yang kritikal. So it was macam Kak Mel nak cakap ni adalah win ke kesedihan ke Kak Mel tak sure, tapi last Kak Mel pilih. Waktu Kak Mel dengar berita kata Kak Mel punya pembedahan tu akan ditangguhkan, so Kak Mel rasa macam tak buat lagi. This is the keempat daripada tahun 2012 yang mana yang dipostpone urusan buang buah pinggang ni, membuatkan Kak Mel rasa macam
mungkin Kak Mel dah terbiasa and Kak Mel kena reda and Kak Mel kena tunekan mindset Kak Mel. Kak Mel kena sihat juga walaupun buah pinggang tu masih kekal kat dalam, buah pinggang yang rosak tu masih kekal kat dalam, Kak Mel tetap kena ada energi, Kak Mel tetap kena ada satu Kak Mel tetap kena kekalkan semangat Kak Mel lah. So Kak Mel nampak this is the hikmah. Mungkin Allah belum benarkan pembedahan tu dilakukan untuk Kak Mel bersama-sama dengan tim Kak Mel ataupun tim Desi Dinding bersama dengan Pak Hang kan. Sebab kami kita nak kena on PKP ni, masa PKP ni adalah waktu sangat semua bermain dengan emosi, semua bermain dengan struggle. So jadi kita nak kena rasa apa saja yang Allah tentukan tu untuk kita tu dia rasa benda yang paling baik, hikmah yang paling bagus. Yes Anita, sedutlah, ambil lah energi Kak Mel. So, bila Kak Mel dapat berita kata Kak Mel punya pembedahan tu ditangguhkan, Kak Mel macam tersenyap Ustaz. Sebab yalah dah dekat kan hari Khamis ni dah. Tiba-tiba semalam masa doktor maklumkan, Kak Mel pun macam okey lah, tak apalah. Kak Mel kena tunekan mindset Kak Mel. Kak Mel kena tallykan balik perasaan tu. Kak Mel kena tunekan bagi what's next? Apa yang kita nak buat lagi? Mariza, yes, kita kena semangat. So jadi kita tak boleh nak down. Memang kalau ikutkan, Kak Mel pun tak mahu ada buah pinggang yang rosak ni kat dalam badan Kak Mel. Sebab Kak Mel punya badan nanti akan jadi lemah, akan jadi tak sihat, demam. Tapi memandangkan itu dah ketentuan dia, kita pun tak boleh nak melawan apa yang berlaku fenomena zaman sekarang ni, COVID-19 ni, pandemik ni. So kita kena terima keadaan tu. So indirectly Kak Mel happy untuk Kak Mel rasa Kak Mel kena do something. Maybe this is the time yang Kak Mel kena jadi orang yang positif lah kan. Of course lah, kalau kita merenung nasib sangat pun macam tak best lah sayang. Abang okey tak sayang tak jadi operation? Aku tanya direct ni. Abang okey tak? Kalau baca daripada sudut kesihatan memang tak okey. Okay, alright. So jadi kalau dia baca daripada sudut apa tu yang okey tu? Kalau baca sudut future memang masalah lah kan. Bila kita ada sakit, so benda tu datang, kita tak tahu bila dia sakit kan. So abang susah hati tak sayang sakit? mestilah susah kan. Gila nak jawab tak susah weh. Hai Ju Abdullah dari Pasir Panjang Kuala Terengganu baru join live. Okey, tak apa sebab kita baru je buat live ni. Yasni duk keep masuk, keep keluar, keep masuk. Okay, so jadi indirectly abang okey lah kan. Kan? Maksudnya? Sebab sayang tak duduk kat hospital. Mestilah kan. Kan? Gila. Dia sunyi kot tak ada bini dia. Ada ke orang boleh duduk jauh daripada bini dia? Ada tak? Ada orang yang kerja dulu. Duduk kerja jauh-jauh tu. Itu lain lah. Itu cerita dulu, cerita lain. Cerita lain. Okay. So jadi basically apa saja yang dah ditentukan, apa saja benda yang Allah aturkan untuk kita, tak ada satu pun yang memberi keburukan. So jadi now atas kita macam mana kita nak memilih untuk menjadi orang yang, orang kata apa, orang yang memilih jalan dan jawapan yang bagaimana yang kita mau. So kita dah dapat jawapan, memang dah di-cancelkan operation tu. So jadi takkanlah kita nak meratak tangan, tolonglah doktor buat juga kat saya. Saya tak kira apa cerita pun saya nak juga benda ni doktor buang juga buah pinggang saya. Tak. So now Kak Mel terima and Kak Mel tahu of course doktor dia adalah orang yang pakar dalam bidang dia. Dia tahu kenapa dia boleh tangguhkan. Mesti dia ada fakta-fakta yang jelas untuk kenapa dia memilih Kak Mel. Sebab dia bagi ketunjuk kat Kak Mel sebenarnya ramai orang yang mana dia tangguhkan pembinaan tu. Yes, point kita dah masuk. Okay, approve. So apa pun Kak Mel ucap, Kak Mel minta doa semua untuk bagi Kak Mel ada rasa macam kesihatan Kak Mel tu stable supaya Kak Mel boleh turun bersama dengan tim, bersama dengan you all semua. Mana dia Puan Ain ni? Dah ending dah ni. Hai Atika Abu Bakar. Hai. Decline pula Pak Sepa dia decline. Aduh saja. Memang tak boleh kot. Tak tahulah sayang, sebab macam ni. Actually masalah teknikal ni is normal lah. Sebab kita kan jarang, selalu tim kita yang update, selalu tim kita yang set up kan. Staff-staff yang set up. Tiba-tiba kali ni you pula nak kena buat sendiri semua. Kenapa tak nampak nama abang sini kat situ? Bangun sikit bang. 1, 2, 3. Apa tak bangun? Kena bangun. Kena bangun nampak tak lipstick dinding. Asal nak gitu lah. Okay. Bagus
separuh lah. Bangun separuh. So mana dia Puan Ain kita ni, dia masih belum masuk. It's okay. Kak Mel continue dulu sementara kita nak dapat feedback ataupun berita daripada Puan Ain Zulkifli daripada Chat Tumpah Yang Berhad. Dia adalah Kak Mel pilih Chat Tumpah because of Chat Tumpah ni adalah orang yang antara tim Kak Mel yang lama, yang mana mereka ni dah bersama-sama dengan LD ni dah daripada tahun 2016. So jadi daripada Kak Mel tak ada company sampai Kak Mel buat company enterprise, lepas tu Kak Mel bergerak dengan Puan Ain ni. Ain dah request, Kak Mel dah approve dah tadi. Ain dah request. Sekejap ya Ain, kejap ya semua. Dia tak boleh request. Kita dah add dia tadi. Yes, kita dah send Ain. Ain kena tukar setting ni. Kita dah send. Ain try Ain. Macam mana saya nak pergi ke ni? Sekejap. Okay. Alright. So, kita ada masalah teknikal sini, kesian juga kat Puan Ain kita ni sebab dia berlive daripada IG, so Kak Mel live daripada Facebook. But it's okay, Kak Mel percaya dia pun samalah, dia ada hikmah dan kita akan belajar sesuatu minta Puan Ain sabar sebab kita pun tengah cuba juga sebab Kak Mel dah add Ain, okay. So now Ain dah request, Kak Mel dah approve ni. Hello, we go to request to join. Okay, Kak Mel dah approve Ain. Ain keep trying cari line ke. Ain kena cari line yang bagus kot. Ju Abdullah, seronok tengok Kak Mel ceria malam ni. Semoga Kak Mel sentiasa sihat dan LD bertambah maju. Amin. Amin. Ya, Kak Mel sayang penuh ke tak sihat? Sebenarnya sebenarnya Kak Mel macam ni. Memang live-nya secara jujurnya inilah sifat-sifat Kak Mel. Kak Mel memang you all takkan nampak Kak Mel sakit sebab Kak Mel bukan jenis orang yang suka nak tunjuk sakit, nak tunjuk lemah, bukan Kak Mel. So jadi cuma yalah Pak Hang je yang tahu yang apa yang berlaku antara dalam rumah, maksudnya dalam arti kata orang kata apa? Kesakitan Kak Mel ke apa, dia je lah yang tengok kan. So dia yang memerhati, dia yang rawatkan Kak Mel, bagi Kak Mel makan. Hai Siti Nurul Najwa, hai Kak Mastura, hai. Kita masih kesian juga dekat Puan Ain kita ni. Tak dapat? Dia masih tak dapat. Sekejap ya. Sebab kita dah tak boleh ni. Kejap ya, sekejap kita bagi Puan Ain kita laluan sekejap. Kak Mel kena call dia juga, nak bantu dia. Meltingnya tengok warna belakang tu. Tada. Boleh cuba. Saya enggak ada. Sebab okey Ain. Kak Mel pun nampak Ain tapi dekat sini dia tulis Ain decline. Dekat IG Ain. Dekat FB Ain tak follow boleh sebab sekarang ni kan Kak Mel dah accept Ain. So cuma Kak Mel nampak Ain apa nama request. So Kak Mel dah add lah kat situ. Dia accept. Kak Mel rasa ada setting tu Ain kena buat. Setting dekat dalam FB live tu. Betul. Yes. Ain try sekali lagi tak apa, Ain try sekali lagi. It's okay. It's in the process. Ain sabar. Okay, bye. Okay, Kak Mel tunggu kat sini Okay, bye. Bye. Alright, so kita kesian kat Puan Ain kita ni sebab dia ada masalah setting. Kak Mel rasa dia ada masalah setting. But it's okay. This is all about the process lah. Okay, baik kepada kita punya you all nampak energi Kak Mel. Hi Siti Zaleha. Hi Ijau. Waalaikumsalam. Kak Mel husband. Hi Melting. Okay. So jadi so tak apa, memandangkan kita mungkin kita kena teruskan juga dengan topik ni sementara Puan Ain kita sekejap dia akan masuk dengan kita sepertengahan jalan. Hai Anungku. Hai. Kak Mel sweet live dengan Syuban hari ni. Hai Syuban.
Hai Syuban. Assalamualaikum. Adiba. Kak Mel dan Pak Hang. Ya. Okay. So, memandangkan kita ada masalah teknikal dengan Puan Ain daripada Cak Tumpah, it's okay, kita bagi ruang, bagi dia peluang sekejap lagi dia cuba setting, and Kak Mel just nak continuekan dengan Kak Mel punya live. Hari ini punya tajuk adalah cabaran bekerja bersama pasangan. Okay, tu soalan dia berat tu kan? Tajuk yang berat. Tajuk berat. Kak Mel cakap dengan dia hari ni, bang, malam ni abang kena bantu sayang. Kita nak buat live sebab Kak Mel kata dah lama Kak Mel tak buat live dengan dia, dan lepas pada ni Kak Mel akan buat dengan dia, dengan tim Cak Tumpah juga, sebab kami nak collaborate, and Pak Hang kena bantu Kak Mel. Macam mana kita nak berbicara ataupun bersembang tentang cabaran bekerja bersama pasangan ni. So topik ni kalau you all ada yang bekerja dengan pasangan ataupun ada kawan-kawan, boleh tag kawan-kawan, accept, approve dia approve dia. Okay, so jadi boleh tag kawan-kawan yang bismillahirrahmanirrahim, mintalah Puan Ain ni boleh masuk. Pak Hang, Pak Harisha okey kata badan naik tak? Pangah. Yes, kita berjaya. Alhamdulillah, tengok. Dah masuk. Pangkat berat beria-ria. Dia tak mahu angkat bini dia pula. Hai Farah Hardila. Sekejap ya. Kita dah dapat screen daripada Puan Ain kita, but muka dia tak naik. Tu. Hilang balik. Saya rasa line dia. Is it line dia? Okay. Alright, so jadi masih lagi Puan Ain tak dapat masuk tak apa, kita bagi peluang lagi dekat dia sebab dia dah ada screen tadi dah, dia boleh sharing screen, tapi dia punya gambar kita tak nampak, so maybe ada setting lagi yang dia kena buat lah tu, mungkin ada benda yang dia tak settlekan lagi. Alright, so it's okay, kita sambung pada kita punya topik hari ni, cabaran bekerja bersama pasangan. Kepada yang mana yang bekerja dengan pasangan, you all patut tengok lah, you all patut mengambil info penting. Gitu, bukan info penting lah. Maksudnya apa yang Kak Mel nak bincangkan dengan Pak Hang dan juga sepatutnya Puan Ain tadi, antara salah seorang panel kita tadi, macam mana kita nak handle apa cabaran ketika kita bekerja dengan pasangan kita ni. So kita bagi soalan ni kepada orang sebelah sebab dia yang rasa cabaran sangat. Okay, kita approve dia sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lah jadi kat dia. Okay, so hai, Assalamualaikum. Ain dengar tak? Line dia. Line. Kak Mel rasa line Ain ni. Hai Ella, hai Pak Nga. Ain punya line. Kak Mel tahu dah Ain punya line. So kita kena screenshot bagi dia nampak ya. Hai Ella. Hai Ain. Ain mungkin kena, Kak Mel rasa Ain kena adjustkan Ain punya line ni. Oh, masih tak dapat. Rasa line dia tak okey. Sekejap ya. Siapa yang menonton ni? Kak Mel rasa line. Ya, dah boleh. Tapi Kak Mel rasa line. Oh ya? Okey. Try lagi sekali. Try lagi sekali Okey, tak apa. Kita cuba sampai jadi. Okey. Baik. Masalah teknikal ni, benda yang kita tak boleh nak ni. Okay, line Ain tu tak clear, betul. So line ada problem. So kita, you all nampak, you all rasa suara Kak Mel okey kan? Suara Pak Hang dengar tak suara Pak Hang? Tak dengar. Dia renyih je kan? Dia renyih je tengok bini dia. Renyih tu apa? Bahasa apa tu? Renyih tu. Bahasa Penang kot. Renyih tu. Renyih tu. Macam tu. Renyih ya. Renyih. Tu senyum. Senyum macam ni. Macam tu. Okay, so it's okay.
kita bagi laluan dulu Ain untuk selesaikan dia punya urusan. Okay, so hari ni bila kita berbicara tentang cabaran sebagai cabaran bekerja dengan pasangan, of course lah kita dalam live kita ni ada orang yang dipilih untuk bekerja dan memilih untuk bekerja bersama pasangan dia orang. So kat sini topik yang kita nak bincangkan antara yang pertama adalah cabaran, kedua adalah apa dia kebaikan. Suara kuat sikit. Cik Riz, Cik Riz tolong suara Okay. kuat sikit. Okay, so kita sebagai sebentar kita dengan Puan Ain ni kita simbang lah sayang. Okay, kalau abang lah kan, is it apa yang macam mana abang boleh terpilih ataupun bersetuju untuk team up dengan bini abang ni? Dia bukan bersetuju. Maksudnya Bukan bersetuju. bukan Okay. bersetuju. Dia benda tu datang daripada dalam diri kita. So minat kita. Apa yang kita minat. Contoh kalau kita minat bisnes. So apa jua bisnes pun kita boleh je join. Gitu. So maknanya Kak Mel dengan Pak Han dulu kami kami boleh dikatakan berada dalam satu line lah. Sebelum tu Pak Han dia bekerja dengan dia bekerja kat Apai, dia buat kerja mekanikal, dia buat kerja bengkel kereta. So jadi selepas tapi benda tu passion dalam diri dia. Cuma bila dia ditemukan dengan Kak Mel, kami sama-sama bincang lah sebelum kami nak buat keputusan untuk kita proceed dengan perkahwinan apa semua, kita ada perancangan apa yang sebenarnya matlamat kita. Betul tak? So jadi waktu tu kita macam mana kita buat? Kita buat list. Okey, apa bisnes yang dia sedang buat dan apa bisnes yang Kak Mel sedang buat. So daripada situ kita tengok yang mana lebih strong kan sayang. Kita tengok yang mana lebih strong, yang mana lebih orang kata apa, nampak hala tuju dia tu lebih mudah ataupun lebih clear. So daripada situ kita decide lah untuk kita bersatu dalam bidang Kak Mel ni. Sebab kalau Kak Mel bersatu dalam bidang dia, Kak Mel rasa macam Kak Mel tak ada knowledge langsung. So tapi waktu tu Pak Han dia dah ada basic untuk berada dalam bidang construction dan juga ID ni. And then last kali decide kata okay, kita nak kahwin, and then kita decide untuk bersama kat dalam company ni. So of course lah bila kita dah buat decision tu, kita mesti akan ada sesuatu yang dalam perjalanan tu dia akan ada onak dan ranjau lah kan. Bukan senang nak kerja dengan itu biasa dalam bisnes. Kalau kita bekerja bersama, pertengkaran tu biasa. Kan? So macam mana kita nak handle pertengkaran tu? Dia bukan bertengkar, perbincangan lah. Perbincangan yang agak kadang-kadang dia ada tune yang tak berapa nak best sebab kita berlainan pandangan kan. Okey Kak Puan Ain? Okey, try lagi sekali ni. Harap Alhamdulillah ni nampak okey. Jangan bagi siapa dah call. suruh Mira jangan call. Mesej dia sekarang. Hai Lan. Okey. Assalamualaikum. Maaf sebab Aduh, memang teknikal lah. Macam Cik Small. It's okay. Tak apa. Sebab kita masih kekal kat sini. Kami tak pergi ke mana. Memang tunggu apa je. So Kak Mel pun baru je masuk dalam topik ni lah. Sebab tadi Kak Mel bagi intro and Kak Mel cerita sikit lah pasal live Kak Mel lah sepanjang tempoh PKP ni ya kan. Okay, so jadi Lan sihat ke? Alhamdulillah kami sihat. Sihat-sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ain Kak Mel tahu dia sihat sebab dia 2-3 hari dah duduk live dengan Kak Mel. tadi Kak Mel tak kenalkan lagi dekat Lan. kita jumpa lah. Ada jumpa. Dekat Maybank. Ada jumpa lah. Dia pakai Maybank, betul hari tu. Betul. Kan, busy duk ni telefon semua masing-masing sibuk dengan telefon. Alright, okay. So Ain, so kita start lah kita punya topik malam ni adalah cabaran bekerja bersama pasangan lah. So first of all Kak Mel nak ucap thank you dekat Ain, dekat Lan yang mana sudi untuk bersama Kak Mel dengan Baris untuk kita bincangkan, kita sembang-sembangkan cabaran kita untuk waktu kita bekerja bersama ni. So macam Ain dengan Lan, berapa lama dah sebenarnya dah team up? Kita orang daripada start tertubuhnya lah Cak Tumpah, daripada perjalanan yang Enterprise tu 2015 sampai sekarang lah. Okay. Kita teamwork
Sampai sekarang. Ya. 2015. Dari Sebelum tu? 2015. Ha? Sebelum tu Ain dekat mana? Lan dekat mana? Masing-masing kerja. Oh, masing-masing masing-masing bekerja dengan kebajikan yang berbeza lah. Dekat Bidang yang sama ke tak dulu? tak ke kalau mula-mula lah Kak Mel. Kita tak dua-dua terjun kaki lah orang kata. Tak dua-dua terjun kaki. Kita ngecat sorang-sorang kan. Macam tu. Jadi kita bukan gamble sangat masa tu, tapi kita nampak benda ni memang boleh buat kan. Jadi bila kita nampak benda ni boleh buat, kita all out lah. Tu je. Macam tu. Okey, siapa yang masuk dalam cat tumpah dulu? Lan lah. Saya. Lan lah. Masa jumpa Kak Mel tu sebenarnya dah mental lah. Lan kan kena buang kerja. Dulu kan. Setia. Tapi ada yang buang. Nama syarikat tak boleh sebut lah. Okey. Masa question kan gitu. Jangan sebut, jangan sebut tag. Kan, daripada bawah slow sampai jadi manager kan. So bila kita rasa position as manager kita rasa kita selamat, betul tak? Aku dekat kursi yang betul. kursi 10 lah kata kan. Lepas tu Rupanya tidak. kan. Dalam So macam benda tu sebenarnya okey. Dia kan asbab kepada dibuang dan juga diletakkan sebelah tu sebab itulah tertubuhnya cat tumpah, betul? Kan? Sebab macam sama macam Kak Mel sendiri pun ada asbab tertubuhnya lipstick dinding tu. Cuma yang best tu sebab apa? Allah dah hadirkan pasangan kita lah. Maksudnya yang support kita macam Ain mungkin support Lan waktu tu dan Kak Mel pun dapat Pahang untuk baris untuk support Kak Mel waktu tu. So jadi that's why benda ni bukan satu benda yang mudah. Untuk kita bekerja dengan pasangan ni banyak benda lah, of course lah. Tambah kalau macam kita ni yang mulut cami-cami tu. Siapa yang mengalami dia tahulah. Yang macam tu. Itu mau kan, dia macam susah kan. bergaduh betul. Tahan je lah. Semua ada. Memang kau pilih cami. Kak Mel, kalau Kak Mel masa fasa Enterprise tu, Kak Mel single. Masa fasa Enterprise single. So bila fasa Sdn Bhd baru dengan Abaris kan? Okey, masa Ain pula, fasa sempat setahun lah. Sempat setahun masa Enterprise tu dengan Abaris. Okey, masa kita lagi. Masa dengan Abaris tu belum Sdn Bhd lagi. Masa Enterprise. Sempatlah cakap sempat. melalui fasa sempat Enterprise. setahun. Okey, sempat sembelih kau sembelih aku lah. Waktu tu apa cabaran kami? Waktu kami Enterprise, cabaran kami bila kat site tu dengan klien lah. Sebab kita menghadap klien sentiasa. Dengan klien lah. Dan kadang-kadang bila klien kata Lan ni, kita dah jadi macam nak marah. Macam tu. Marah. Apa jadi kat site? Macam tu. Waktu tu cabaran tu. Kan, kita teruk kan, perangai kita teruk kan. Apa jadi kat site? Dia tahu nak tanya, nak tembak kan. Kita pula dengar cakap klien dulu. Kita pula sibuk nak menangkan klien. Hentang hati kita kan. Jahat sangat kita ni. Kan. Okey, Kak Mel pula masa first cabaran Kak Mel. Waktu Kak Mel buat Enterprise dengan abang kan. Kak Mel memang bila kami decide untuk abang yang turun daripada Terengganu bekerja sekali bersama dengan Kak Mel. Waktu tu Kak Mel ada another team kan. So jadi waktu tu first of all kita kan kita punya mindset sebab kita tak biasa lagi, kita baru berkenalan, kita tak tahu dia masuk dalam bidang kita tu dia okey ke tak okey dan dia pun tak tahu kita okey ke tak. So first cabaran dia adalah kita nak meyakinkan dia bahawasanya bidang ataupun jalan yang kita pilih bersama-sama dengan dia ni adalah jalan terbaik waktu tu. So macam Kak Mel susah nak convince lah. Macam Kak Mel kata, Kak Mel tak tahu nak cerita melainkan dia duduk dalam team. Bila dia bekerja dengan kita ataupun dia bersama-sama dengan kita, bukan bekerja dengan Kak Mel, maksudnya buat sama-sama dengan Kak Mel, baru dia akan tahu. Oh, nampak ada jalan, benda ni boleh pergi jauh, benda ni boleh go grow lagi. So jadi selagi dia tak duduk dalam tu, dia tak nampak. Betul. Jadi kita nak yakinkan dia, bukan senang sebab dia pun nak, of course lah, nasib baiklah Allah hadirkan dia kan, boleh terima Kak Mel, baik buruk Kak Mel, dia boleh terima anak-anak Kak Mel. So jadi automatically dia nak menurunkan diri dia untuk Kak Mel tu satu benda yang suka bagi dia juga. So bila datang buat bisnes pun satu benda, sebab kita kenal pun sangat, kenal 2 bulan, bertunang 2 bulan terus kahwin. So jadi
Itulah Yang cepat pertama dia sangat. nak fahamkan diri dia. Tu Kak Amel. Memang Cepat sangat tu. Gatal. Oh. Tak. Kita ni pun, Kak Amel nak kahwin. Terkejutnya. Macam tu. Aku pun terkejut. Kak Amel pun kawan sangat. So jadi waktu tu bila Kak Amel dah buat decision nak serius kan. So jadi kami buat decision nak serius and family pun dah okay, dah support. So jadi cabaran besarnya adalah pertama kita nak kenali diri dia. Pertama sebab macam Ain dengan Lan mungkin dah kenal lama, dah kahwin a few years kan. So you dah kenal tentang diri pasangan. Kak Mel waktu tu masa tu lah aku nak kenal diri dia. Masa tu lah dia nak kenal diri Kak Mel dan masa tu juga kita nak kenalkan dia tentang bisnes kita. Ya, dan masa tu lah Sebab nak bisnes grow ni- apa semua kan. Semua masa tu. Kan? Semua masa tu. Passion kita. Bisnes tu macam datang daripada minat kita. Ya. Tiba-tiba kau nak suruh dia yang tak minat benda tu nak buat. So macam mencabar jugalah sebab dia macam mungkin tak faham flow kerja lagi, dia tak biasa lagi kan. Tapi macam mana cara kita nak ambil ataupun fahamkan dia tu adalah kena adalah key dia, kena pandai lah kan. Jadi bini ni Ambil dia kena ibaratnya pandai macam cerita. ni lah. Kita selalu cakap dekat klien-klien perempuan kita kan. Okay, ni quotation kan. Tugas hang adalah pujuk laki hang. Macam tu. Kita selalu cakap kan. Tugas hang kan. Tugas hang. Tugas dia kan. Kami buat cantik-cantik. Betul. Kan? Macam tu. So that's why macam Kak Mel, apa yang Kak Mel buat waktu tu cabaran itu bila mana kita position kita tu waktu tu kita rasa macam kita dah jadi lead, kita dah leader dekat dalam company tu. So jadi macam dia akan mengganggu juga emosi dengan peranan kita. Betul tak? Ya. So jadi macam kalau kita tanya Maris pun waktu tu apa yang abang rasa bila sayang rasa macam bila sayang bagi tahu kat abang kena buat ni, apa yang sebab yalah kita nak bagi dia biasa dengan kita punya culture dalam bisnes. So of course lah dia mesti akan ada rasa tak best ni kan. Mesti ada kan. Tapi benda tu kita macam mana kita nak adjustkan benda tu supaya benda tu adalah kita nampak kerja. Dia nampak dia fokus jadikan kerja. Walaupun benda tu akan terselit emosi. Sebab yalah kan bukan senang you nak bagi satu arahan tentang kerja, kita terpaksa memberi arahan because of the kita waktu tu kita sedang bekerja. So tapi dekat rumah kita bukan bos atau bukan leader waktu tu. Ain pernah kena. Pada Kak Mel. Ain pernah kena. Kau sebelah ni. Okay. Ni rumah. I kena apa ni? Kita kena remind lah. Dia Ni sini. Oh kau pernah kena Tak pernah. Kadang-kadang dia in character. Dia bila balik tu dia tak boleh cabut punya topi putih kan. Kopi tu, dia tak buang kopi tu. Tak buang topi dia. Ada, Kak Mel pun ada terjadi juga macam tu. So jadi mau tak mau, suka atau tak, kadang-kadang terbabas. So that's why tugas dia as a husband kita, pasangan kita, dia akan mengingatkan kita lah. Kan? Sebab cabaran tu bukan mana kita nak handle emosi kita sebagai isteri, nak handle emosi menjadi frontliner company, betul tak? Sebab kita ni macam perempuan yang kami, isteri ni ibarat macam frontline lah, duk cari sales, duk buat marketing kan. Betul. So jadi kita of course kita kadang-kadang mungkin khilaf kita macam terbabas dalam urusan kerja. So cepat-cepat kita kena repair. Betul tak? Gaduh. Kalau Kak Mel pun bergaduh. Ya, okey. Kalau enterprise kita banyak dengan klien, macam Kak Mel cakap dalam episod lain lah. Episod hari tu bila kita dah masuk sinian berhad, ada banyak kerja yang kita delegate dekat staff. Okey. Dekat sini kita orang selalu orang kata macam mana? Bukan nak kata gaduh dalam kerja tu lah. Kita orang kata bercakaran dalam kerja. Staff lah, orang kata maksudnya awak menangkan staff awak je sebab dia jaga operation. Biasanya abang tu ada masalah. Jadinya Sama kan. Kita bos marah kita jangan kacau kat dia. Dia sayang budak dia Saya tak say. Itu skrip biasa. Sama je Pak. Tak, tapi that's why. Betul. Dia macam ni Lan. Dia sebenarnya, macam ada orang yang komen kat sini, Puan Suria ni. Dia kata betul Kak Mel, dia kata dia pun bekerja dengan suami. Dia cabaran dia,
Bila kita nak memakai topi yang berbeza tu, kadang-kadang bukan kita nak buat nak jadi topi bos tu sangat ataupun topi leader tu sangat, tapi disebabkan kadang-kadang urgency ataupun waktu bekerja tu dia jadi kita terlalai and then dia pula macam Lan ke macam Abaris yang jaga operation, dia of course dia nak protect budak-budak dia. Dia pun tak mau budak-budak dia kena marah. Dia pun sebab apa dia head kan. Dia dekat situ dia adalah leader dia. So jadi bila kita marah je tim sana sikit kan, dia pun rasa macam tak best lah sebab dia berada kat dalam dia yang paling tinggi kat dalam tim tu. Kan? Tapi kita biasa lah orang perempuan macam tu. Dia marah-marah manja. Ya, kan? Jadi Kan? kena ada Aku check tak and cakap macam balance tu lah. nak cakap macam mana lagi. Yelah kan, kadang-kadang kita sakit hati kan. Kita tengok sepatutnya boleh settle side tu. Side tu patutnya Progress. kan. Dia sepatutnya dah unit dah. Kan? Betul? Kan? Tapi tak settle. Betul. Jadinya kita pun cakap lah kan dia apa yang saya lambat sangat. Dia pun jumping. Kadang-kadang disebabkan dia jumping. Maknanya bukan Kak Amel je lah ada masalah tu. Mesti orang. Ni lah tajuk kita tadi ni. Cabaran. Cabaran mesti. Inilah yang mencabar sangat ni. Betul, kalau dengan orang lain kita boleh gaduh. Weh ni. Sampai kan. Tak ada apa. Kan? That's why itulah pentingnya macam mana kita nak membahagikan. Pertama kita tukar topi lain, and then kita nak bahagikan tugas walaupun selepas kita marah dia ke, dia marah kat kita ke, dekat office ke, dekat site ke, kita kena cepat-cepat repair benda yang emosi yang tadi yang tengah marah-marah apa semua tu cukup tinggal kat office. Kak Mel memang Kak Mel jadikan satu rutin. Kalau Kak Mel bergaduh dengan abang dekat office ke, dekat site ke, kita ada perbezaan pendapat, kita akan sama make sure kita dalam kereta kita balik tu, kita bagi okey sebelum kita masuk rumah. Sama. Dia mesti kalau tak okey dia parking tepi. Kalau tak okey parking tepi settle. Ya, kita tak nak balik dengan emosi, tak nak. Sebab balik nak layan anak. Serupa lah kita. Sama kan? Jangan bawa balik. Nanti jadi benda tu jadi pancing. Rabut kan? Dia akan jadi tak best. Emosi dalam rumah, anak-anak balik, anak-anak tengok kita tak best. In fact kalau bergaduh dalam rumah pun, dalam bilik pun, kalau buat kerja, kalau boleh tak mau sembang pasal bekerja. Tapi kadang-kadang tersembang jugalah kan. Bila dapat mesej klien ke, dapat mesej ni ke, dia mesti abang sembang. mana bila nak siap abang? Abang bila ni? Dia bagi kami lah. Kami punya tip dia. Sembang-sembang, jom pergi ke Maren. Dululah. Jom pergi PD. Itu boleh. Macam tu. Tiba-tiba jadi okey. Abang bila nak ajak sayang pula? Ajak lah banyak kali dia ajak. Tak nak pergi. Dia nak ajak jauh-jauh. Aku macam tak larat. Kalau pergi London dulu, hari tu sebelum PKP, nak pergi London dah berapa belas jam. Kan? Jadi nak pergi ke sana tu macam nak okey untuk semata-mata tu memang tak lah kan. Okey tak apa, lepas COVID ni kita pergi berempat. Boleh insyaAllah. Kita round. So jadi that's why lah. Macam mana kita nak Kamil, yang tu sebab bab side. Okey. Kalau bab orang kata bab finance pula. Sama juga. Kalau operation ni request lebih, kita naik hangin. Kan hari tu aku pagi. Kau nak apa lagi? Dia bahasa kasar macam tu tapi tak cakap macam tu. Tak cukup kan? Dia fakir kami tak duit kan? Kita komplain lah. Operation lah macam tu. Tak minta kan kita. Sama lah. Bila dia orang request, kalau macam tu cakap Kak Mel pun bila nak minta duit ke apa semua, klien pula staff akan deal dengan abang, and then abang akan update dengan Kak Mel. Okay, mereka akan keluarkan report and then akan hantar dekat team finance akan forward kat Kak Mel. So jadi benda tu dia ada proses dia, tapi kadang-kadang of course lah ambil masa. Bila ambil masa nak settlekan tu, nak approve, nak make sure dekat site berjalan lancar apa semua-semua, dia time so, tu, akan ada argument tu. Yes. Tak buat lagi kita pula cerewet. Kita pula cerewet. Duk sibuk nak check betul ke pakai macam ni? Betul ke? Banyaknya. Sebab kita sibuk nak check tu lah. Hari tu dah request. Takkan dah habis. Takkan dah habis. Kita memang macam tu. Kita dah siap-siap banyak. Terlalu banyak benda akan jadi masalah sebenarnya.
Dia kalau company bersama dia tak ada betul salah. Dia memang betul-betul jaga. Tak. Kalau bisnes bersama memang betul-betul jaga. So kalau detail sangat betul ke ni? So akan jadi masalah. Tak boleh duit company. Memang tahu lah. Kalau dulu masa syarikat enterprise boleh lagi nak curi-curi duit company. Sekarang ni kau jangan harap dah asal berhad kot. Kan? Jadi walaupun belum berhad tapi masih benda tu yang kita nak kena jaga flow, kita nak kena jaga cash flow semua tu kan. So benda tu penting. So jadi bila yang menjadikan kita sini jadi garang Kak Mel. Sebab tu kita menjadi tiger. Ya. Dia orang lelaki akan rasa kita tak percaya kat dia orang. Iya. Betul tak Lau? Betul. 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 Tak ada. Apa dah sayang tak sayang lah. Apa selalu cakap? Pergi hantar gambar toncat. Gambar staging, gambar ni saya beli benda lain. Toncat ni. Gaduh. Tapi tak boleh. Kami memang macam tu. Kena pastikan benda tu betul. Ya. Okey. Tangkap gambar Betul, selfie kan? dengan cat ni. Ni saya selfie dengan cat ni, saya beli. Tapi itulah cabaran dia. Memanglah, of course. Sebab macam ni. Bila kita bekerja dengan pasangan kita, inilah masa dia. Kalau kita bekerja dengan orang, lagi kita susah. Kita tak ada hak untuk mempertikaikan. Kalau bekerja dengan pasangan kita, this is our company. Ini bukan syarikat orang lain, ini syarikat kita. Macam abang kita delegate untuk dia jaga operation, Kak Mel sales marketing and finance. So daripada situ Sama. jatuh dan bangun setiap department tu, bergantung kepada kita saja. Takkan pergi kat orang lain. Ya, betul Kak Mel. Kan? Macam mana dia nak train staff dia, macam mana Kak Mel nak train staff Kak Mel, dia adalah sangat penting. Kita berdua adalah ataupun kita partner kita ni adalah orang yang penting untuk kita make sure syarikat kita ni akan boleh grow ke tak boleh grow. Kalau kita tak ada alignment, cabaran dia alignment lah, nak faham tentang misi kita. Kalau salah seorang tak faham, dia akan nak jadi masalah. Ya, tengok betul. staff aku dah masuk, dia gelak kat kami. Betul Kak Mel. Kan ni? Ayat Kak Mel cakap alignment tu satu benda yang besar tu. Dan Dan banyak kita Kan? orang. Yes, banyak juga yang tanya dengan kami kan, tanya kita macam mana. Kata Cik Lan, you tak ada problem ke macam ni dengan kerja dengan wife semua kan? Ada yang PM, ada yang WhatsApp, ada yang jadikan kita inspired lah, ada yang idola lah. Aku cakap, jangan begitu cakap kan. Sebenarnya benda ni simple je. Kalau sayang kau punya bini, insyaAllah kau okey. Ada benda yang kita dia buat macam luar hati pula jumpa Kak Mel. benda tu memang betul. Jangan Sekarang baru dia nak luar. Sekarang baru dia nak luar. Ego lah. Tips dia Abang nak luar? Abang nak luar? Kan? That's right. Dia sebenarnya jangan simpan buat. kan. Nasib baiklah kita dapat suami yang macam ni. Dia kena faham tau. Kita kena Kan? faham antara satu Kak sama Mel. lain. So apa yang kita bina tu apa yang kita nak. Kadang-kadang Benda tu yang kita kena faham dan kita kena jaga. Ha? Kalau cakap kontroversi pula. Tapi kadang-kadang lelaki pun kena buat bodoh sikit. Betul. Memang betul. Masalah suka bodoh banyak. Kadang-kadang kena ada bodoh juga sikit. Baru selamat. Wah, faham tak? Itu emosi. Kan? Kadang-kadang Kalau kita ada rasa orang screenshot kita punya dosian kau. tak kadang-kadang bukan ni. Tapi kita faham Tak, lah maksud betul dia lah. tu kan. Maksud dia tu jangan ego lah. Dia Jangan bawa bodoh lah, bawa bodoh. Tak. Air buat bodoh dia macam ni tau Kak Mel. Dia akan berlaku, dah gaduh tadi kan. Dekat office kan gaduh. Okay. Balik rumah kita buat bodoh macam kita bengang. So dia akan masak. Nampak tak? Bagus. Nampak tak? Kan? Laki kita mau masuk laju. Konon-konon kan? Kita kat atas, kita masuk kat bilik. Kan? Makanan dah terhidang. Nampak? Bagus tu. Maggi Pamak. Maggi Pamak. Maggi Pamak. Pun okey lah tu. Daripada nak kena masak sendiri. Dah, that's why lah Kak Mel cakap. Benda ni sebab bila kita dah dapat ataupun capai kata sepakat lah, senang kata, itu akan membuatkan, sebab benda ni dia kena polish tau. Dia kena, bila kita dengan pasangan kita lah, macam lagi lama kita dengan dia, lagi lama kita hidup dengan dia, lagi lama kita buat bisnes dengan dia, lagi cepat kita faham. Lagi cepat dia faham kita, lagi cepat kita faham dia.
So jadi dia akan ada tempoh awal-awal yang mungkin kita tak boleh nak align. Kata contoh macam you memang dah satu bidang, Kak Mel mungkin berbeza sikit dengan abang. So jadi dia ada waktu ketegangan tu masa awal-awal dulu. Tapi now kita dah agak kurang dah lah. Kita cuma argument kita based on apa yang dekat site, dekat mana, apa yang berlaku. Based on kerja je. Tak ada alignment yang daripada sudut you tak faham tentang this business tak. Faham dah tentang bisnes, cuma tentang pengurusan tu saja. Yes, sebab itu saja yang membuatkan kita Kak Mel, kita dalam fasa. Sebab kita dalam fasa nak repair, nak tambah baik. Betul? Bahagian pengurusan tu lah. Bahagian pengurusan tu lah, alignment tu yang kita kena betul dan tambah baik. Ada kat mana kurang, yang kita kena tambah, kat mana yang kita kena buang terus. Macam tu. Betul. Dia kunci dia macam ni je Ain. Kalau kita as a business owner, kita business owner berdua, kita dua-dua semua business owner. Ain dengan Lan business owner, Kak Mai dengan abang pun business owner. Cuma pembahagian department tu, kita jangan masuk campur bab dia. Dia pun jangan masuk campur bab kita. Sebab Kak Mai pun sendiri dulu, masa mula-mula kita bina business pun, kita tak faham. Kita suka overrule dia punya bahagian, dia pun suka overrule kita punya bahagian. So dia makin hari, baru kita faham, kita belajar, kita berguru, kita belajar tentang business, baru kita tahu sebenarnya ada pembahagian tugas tu. Bukan sahaja di rumah, macam kita di rumah lah. Okay, tugas ni siapa, tugas ibu buat apa, tugas ayah buat apa. So sama dekat syarikat juga, sama juga dengan business. Dia pun dia ada tugas dia untuk handle operation, Kak Mel ada tugas Kak Mel untuk handle sales, marketing and finance. So daripada situ, sebenarnya sekiranya kita ni faham ataupun sekiranya kita ni sangat clear tentang peranan masing-masing, insya-Allah takkan ada isu. Yes. Selalunya yang terjadi isu salah seorang, sama ada hari yang ada waktu dia tu kita perempuan kita termasuk campur dekat bahagian department dia. Dia sebenarnya waktu kita lelaki, dia memang tak bila kita kata jangan masuk campur, dia betul takkan masuk campur. Tapi kita ni, Kak Mel, kita tak boleh. Kenapa jangan kita ni? Kenapa benda tu jadi macam tu lambat macam tu. Dia tak boleh. Kan? Tak boleh benda sendu sangat ni, asal sendu. Tak boleh. Sebab kita terlebih bijak kot. Tolong kami. Tak kerti nak buat bodoh. Tak boleh. Tak boleh. Indik juga. Dia dalam proses orang kata. Dalam proses mesti kita kena ada tempo, kena ada masa. Ya betul. Tak, masalahnya kami tak boleh tunggu. Tak boleh. Ni. Itu memang dalam pression memang macam tu lah. Memang macam tu. Sebab kita bekerja dengan orang. Itu ayat tau. Papa tahu tak, Mama kerja dalam bidang company Cina dulu kan. Operation dengan finance memang gaduh. Confirm gaduh. Mana ngam? Kan? Confirm gaduh. Tak boleh pergi. Tak boleh. Masalahnya yang gaduh ni laki aku. Ini cabaran dia. Betul lah cabaran dia. Itulah cabaran dia. Sebagai isteri kena kadang-kadang kena kadau ke diri kan. Kena jadi hamba. Kena tahu yang tu kerja dia. Dia back pada matlamat. Apa yang you nak dalam bisnes? Yang you bina ni apa yang you nak tu je. Back pada matlamat kita. Matlamat nak beli barang kemas. Bisnes kena bagus, nak beli emas banyak. Clear. Clear. Jangan buat bodoh sangat. Buat cerdik sikit. Tak, sebenarnya matlamat kita of course satu. Kita takkan ada berbeza punya. Of course bila kita bina bisnes, sama ada untuk kita bantu lebih ramai orang di belakang kita. Contoh bila kita dah ada company macam ni kan, Ain dengan Lan. Kita tak, tanggungjawab kita bukan setakat family kita sahaja. Ya betul. Tanggungjawab kita dah back kepada staff kita, workers kita. Kita ada pekerja-pekerja yang mana dalam negara, yang mana yang warga luar. So jadi of course benda ni adalah satu benda yang dah jadi tanggungjawab. Ya, so betul. matlamat macam abang cakap tadi tu, dia bukan hanya tentang business sahaja you nak achieve sales sekian. Tak. Yes. Dia more than that. Dan dia mesti lebih daripada tu. Betul, tambah lagi satu risiko. Okey. Aku cakap lagi, jangan kerana bila kita untung je kita rasa macam kita sefahaman. Bila kita rugi, ni salah awak lah.
awak yang tak jaga elok-elok. Di situ. Yang tu selalu kita terbabas juga. Kita keep blaming. Kita menyalah sesama sendiri. Sedangkan that was kita punya business. Kita yang kena cari titik persamaan. Kan? Sebab tak mungkin tiba-tiba aku nak pergi call Lan, kau tengok ni company aku ni apa kau nak tolong buat. Tak mungkin macam tu. Kan? Tak mungkin lah kau nak call laki aku pula. Aku marah ni. Dah, kenapa? So jadi, of course dah kenapa kau laki aku? Of course lah, daripada titik persamaan ni lah yang kita akan dapat satu jawapan. Kita akan dapat satu kata sepakat yang macam mana yang kita nak bagi, level mana bisnes kita nak pergi. Walaupun kita ni bukanlah besar sangat, tapi insya-Allah kita nak membesar. Ya. Bukan takat besar badan saja, kita nak go jauh lagi. Betul Kak Mel. Perjalanan kita jauh. Kan? Baru lagi kita ni dalam sejam berhad ni. Masih banyak liku-liku, masih banyak yang kita kena belajar. Kan? Masih banyak yang terjatuh dah berapa kali dah. Ya Kak Mel, betul. Sekejap macam banyak sangat duit. Sekejap macam apa salah tak ada duit. Ya. Kan? Bukan asal macam tiba-tiba duit dah tak ada ni. Betul. Sebab tu sesama bila kita bersama nak orang kata apa kebaikan ataupun banyak benda yang positif sebenarnya bila kita dapat bekerja bersama dengan pasangan kita. Kita bekerja dengan suami kita. Kita lebih senang. Kita punya perbincangan tu mesti more than that. More than about the business. Takkan nak jadi kau tak faham ni sebab apa kau dalam team yang sama dengan aku. Tak mungkin. Macam Pak Ngah kata, tanggungjawab dalam bisnes hal laki kena dengar cakap bini. Bini is king kata Pak Ngah. Pak Ngah cakap bukan aku Pak Ngah salah. Pak Ngah cakap mana Pak Ngah masuk sekali. Pak Ngah dia dia bila kita sebut bisnes suami isteri sama-sama ni, semua segala benda lah kita kena sama-sama sebenarnya. Betul. Semua. Dia tak ada king dengan king. Dia tak ada king, dalam tu tak ada king. Dia dalam tu adalah sama level. Bukan king, dua-dua king. Bukan. Bukan juga. Macam mana? Kalau fikir kita nak jadi king, so orang bawah kita akan rasa macam tak best lah, tak happy. Dia macam kalau macam buat operation, untuk masa ni I memang dah tak campur bahagian operation punya staff. Sebab apa saja arahan I akan hantar kat Lan dulu. Supaya bos kata ini, kakak bos pula kata macam ni. Dia tak nak jadi macam tu. Dia tak nak jadi dua arahan. Dah pening. Macam tu. Ada satu. Kau buat macam ni je, kau buat macam ni. Kalau kau nak buat, kalau arahan tu kau nak bagi Lam buat, kau ambil guna phone Lan, kau yang bagi arahan dalam tu. Kak mana kau tahu tak? Habis lambat sangat. Tunggu. Dah kau cakap dengan lelaki kau, bang besok tanya budak team operation, sini siap lagi, side ni siap tak lagi. Lelaki tu tak tanya lagi sebab dia cool kan, cool orang lelaki. Ya, lelaki. Aku ambil phone dia. Okay, contoh tahu budak side bawa balik penat, everything semua pukul 8 semua kan. Dia cakap dah, apa? Update cepat side untuk esok kan. Bagi tahu manager tu apa semua. Lepas tu so update progress apa semua, tengok dekat group senyap je. Lepas tu dia buat relax kan. Kena air lah, apalah adik lah. Tengok jarang muka Lan. Aku ambil handphone dia, aku yang buat kak. Kan, benda ni sebenarnya bukan apa. Sebenarnya kita nak melancarkan. Bukan kita nak ambil nak ambil tu sangat. Tak, kita faham. Kita bagi tugas tu kat suami. Tapi sebab suami tu slow, jadi kita kena ketuk. Tak boleh jangan haka. So tolonglah mesej. Tolonglah. Bukan ni slow kat dia buat bodoh. Aduh, ya Allah. Itulah. So jadi macam ni ada juga orang yang komen kat sini, Nur. Kami tak nampak Nur Aini. Kita kena hadap lagi-lagi PKP ni. Nak gaduh pun tak tahu dah nak gaduh apa lagi. Jangan gaduh. Polok-polok je selalu. Jangan. Selalu kena bahagi masa pegang. Kan? Ya betul, kita kena bagi masa suami untuk pegang operation tu sebab kita bahagian marketing ni memang marketing dia memang orang yang kena agresif macam kami ni. So jadi suka atau tak suami kena dengar je apa-apa bini sebab bila kami frontline yang syarikat ni pegang marketing and sales, kita cuma nak bagi sales masuk and operation kena laju selari dengan marketing. Sebab
sampaikan dan Lan cakap apa? Boleh tak jangan lagi Slow slow sikit. Yang tu yang kita nak tu. kan? Jadual Yang tu yang kita nak. Bila Boleh bila tak laju, jangan lagi drag? Faham, Ain cakap apa tau? Tapi Tenang tak apa, je. yang tu atas kebijaksanaan kita juga. Sebab bila kita dah ada sales yang masuk, kita boleh delegatekan benda tu. Kita boleh collaborate, kita boleh banyak benda cabang-cabang yang kita nak alihkan, nak delegatekan tugas tu. That's why yang penting sales kita ada, marketing kita berjalan. So jadi untuk business tak ada apa yang penting melainkan sales dan marketing. Betul tak? So operation tu of course kena selari lah. Kalau operation pun jam, operation pun macam slow sangat, nanti takut kita pun nanti ada impact lain yang tak best dekat luar sana kan. So jadi of course kita kena, that's why kita kena faham. You all kena faham kenapa kami nak buat macam tu, kenapa kami nak laju. Sebab kita nak ada cepat-cepat grow. Wujudnya macam kita ni. nak pergi. Kan macam ni, operation macam ni, tak nak. Tak boleh. Dia nak lari-lari sikit-sikit. Dia tak Sikit-sikit tu okey lah. Kan? Betul Kak Mel? Ya. So jadi sebagai orang yang jaga operation ni sebenarnya macam stres sangat lah dengan kami. Tak adalah stres sangat. Dia okey je. Betul. Dia benda tu okey je. Dia boleh je. Sebab kita kalau ikutkan kita buat sendiri, benda tu memang akan stres. So kalau kita sub, so kita hanya monitor kepala saja. So, itu untuk kerja sub lah. Kalau untuk kerja sub. Yang stresnya adalah finance tak lepas. Macam request duit, finance. So operation memang ada masalah dengan orang finance. Tadi ada orang call ke? Tadi orang call ke? Macam ada orang call tadi. Hello? Mira. Aduh, Tiba-tiba ada orang call ni. macam 3 hari baru payment. Akak kenapa sama? Memang sama. Sebab dia memang takkan lari jauh. Kenapa lipstick dinding ajak Cak Tumpah untuk join ni? Sebab kita tahu kita dalam kasut yang sama, topi yang sama. Sebab tu kita ajak. Lagi satu kan, Ain selalu cakap kan. Dah tahu payment lambat, gunalah duit sendiri dulu, nanti claim lah apa masalah dia. Lepas tu dia peli balik. Claim pun lambat. Weh, aku kena tadi petang. Saya dah request minggu lepas lagi. Macam mana ni tak boleh settle lagi claim. Alamak, petang tadi baru kena. Kadang-kadang Macam mana nak lepas lah. Macam mana nak laju. So dekat situ pun sangkut, macam mana operation nak laju. dia psycho kita, dia buka Shopee kan. Tak boleh shopping. Tak claim tak masuk lagi. Habis Ain tidur kat sebelah. Tak, akak kira selamat lagi lah. Sebab orang sebelah tadi barang dia sampai, barang Shopee. Saya cakap asal kalut sangat lelaki aku nak turun. Masa orang tintang-tintang. Rupanya dia pergi beli barang kat Shopee. Maknanya duit ada lagi lah tu. Okey lah tu. Kan? So that's why kami cakap bukan sahaja cabaran saja yang kita nak sembang kat sini. There is a lot of benda positif, kebaikan-kebaikan bila kita bekerja dengan pasangan. So now kita mesti bercakap dengan baik-baik dengan lelaki kita. Banyak tak kebaikan sayang? Bekerja dengan bini abang. Baiklah, baik. Banyak baik. Kan? Banyak kan? Kan? Jom aku paksa dia. Banyak. Pisau ada kat leher. Pisau ada kat leher. Dia main Pisau. tengah. Abang jawab betul-betul. Abang jawab betul-betul. Kan? Sebab Kak Mel nampak. Okay, Kak Mel cakap terus terang. Apa yang Kak Mel lalui hari ni, Kak Mel rasa, ya Allah, Kak Mel tak tahu nak cakap macam mana rasa syukurnya Kak Mel bila Kak Mel ditemukan dengan abang kan, dengan Baris. Yang mana waktu Kak Mel boleh membezakan waktu Kak Mel masa Kak Mel single dulu. Kak Mel rasa macam semua burden semua masalah, baik bab kerja, baik bab nak jaga anak, you nak jaga emosi you nak jaga emosi anak you, sangat susah. Betul. So jadi bila Allah hadirkan pasangan yang bekerja dengan kita, indirectly dia dah memudahkan kerja kita satu. Betul? Lepas tu masa dia dengan kita tak sama. Betul tak? Dulu orang kalau kita bekerja sendiri, kita diri kita saja. Betul, kita kena ada rasa kita tanggungjawab kita tu, apa saja yang berlaku tu diri kita. Now tak. Kak Mel pergi mana pun ada orang bawa. Kak Mel ada waktu rehat untuk Kak Mel tidur sekejap. Waktu abang nak bawa pergi ke site ke, ada site visit ke, ada appointment dengan klien ke whatever, Kak Mel boleh ada waktu rehat. Dulu tak ada. Ya betul. Tiba-tiba depan rumah, waktu marah pula tu. Sampai depan rumah baru nak kejut. Habis buka bangun tidur. Dan ada part yang contohnya lah, kita terlalu penat.
kan? Ada part perempuan Betul. penat, bila kita terlalu penat kita boleh minta tolong dia untuk selesaikan apa yang tu antara Yes, betul. Betul. That's why Kak Mel cakap banyak sebenarnya kebaikan. Lagi satu dari sudut kata contoh kan, kalau kita tak bekerja, ni bukan Kak Mel cakap masa single ataupun masa double, tak. Ni kalau kita bekerja sendiri pun ataupun kita bekerja dengan company yang berbeza dengan suami kita, dengan pasangan kita lah drive, kita lah kena pick up anak. Kalau dia pick up anak hari ni, mungkin kita kena beli barang sendiri. Lah tak ada. Kak Mel dulu bila Kak Mel sendirian, Kak Mel bawa yang kita fikir waktu adalah keselamatan kita. Betul tak? Betul. Suami ada dengan kita is a pasangan lah. Pasangan kita ada dengan kita adalah waktu yang paling Kak Mel rasa Kak Mel selamat sangat. Kak Mel rasa Kak Mel tak worry. Sebab betul. dia dekat kita. Betul. Kan walaupun kalau macam Ain, kalau mungkin berpisah sekejap dengan Kak Mel pun dengan abang, kalau time dia pergi tengok site dengan staff dia ke ataupun Kak Mel dekat office, kita kat office dia dah tahu kita ada selamat dekat sini dan dia pergi settle kerja yang mana yang dekat luar lah. Especially masa Kak Mel sakit, masa Kak Mel apa pun dia yang akan kena keluar untuk settle dekat site ke apa semua. So jadi bila kita ada pasangan kita ni, indirect kita dah tahu dah dekat siapa yang kita lepaskan. Kita bagi buat kerja tu. Dan kita rasa yakin InsyaAllah site tu boleh hand over dengan baiknya bila dia ada. Ya, kita dah tahu dah. Benda tu kita sedang menghantar diri kita tapi jasad dia. Faham tak? Macam pelik je ayat tu. Tapi betul tak? Kak Mel tapi Pak Hang macam tu. So jadi maksud Kak Mel adalah benda kebaikan bila you bekerja bersama ni. Bukan setakat you nampak benda yang tak baik. Bergaduh susah lah kerja lelaki sendiri. Bergaduh gitu-gini. Of course lah pergaduhan ataupun perselisihan pandangan tu is a normal. Benda tu benda biasa. Jadi you tak boleh expect that semua orang akan okay. Semua company you tak kerja dengan pasangan pun you bergaduh dengan staff you bergaduh dengan boss you. Betul? Betul. Kan? So jadi kebaikan bila bekerja dengan pasangan ni, bila bekerja dengan pasangan ni banyak lagi kebaikan. Ada yang sharing tak? Betul. Macam mana bekerja dengan pasangan? Ada tak yang sharing selain Pak Ngah? Ain tak boleh tengok. Ada. Ain tak ada sebab yang lain Ella ada. So Pak Ngah, Ain tak nampak Pak Ngah tak ada, Pak Ngah je yang komen. So, ada yang tanya kan, ada yang tanya okey ke kalau kerja dengan wife dia orang nak ambil keputusan macam kita lah. Dan dengan keadaan betul. Dia masing-masing ada kemahiran, ada yang welding semua gini kan. So nak kerja dengan wife, nak jadikan kita ni lah sebagai orang kita contoh lah. Proceed you buat. Proceed. So maybe one year tu maybe you macam jugalah akan gaduh-gaduh sikit sebab nak dapat keserasian. You dengan member of pun gaduh juga, betul tak? Tapi bila you dah gaduh je. Punya bos teruk lah. Punya bos tahu lah. So banyak-banyak yang kami cakap macam ni. berani. Macam Noraini ada yang komen. Betul Lan, sebab apa sekarang ni selalunya orang risau tak okey ke tak bekerja dengan pasangan sebab dia orang tak jelas sebenarnya. Dia orang takut situasi bergaduh tu. Sebenarnya banyak benda lain yang sebenarnya you kena nampak selain daripada bergaduh. Macam contoh kalau you macam kat sini kalau ni Noraini komen lebih lagi dia rasa percaya bila dia pasangan yang P. So jadi tak ada wujud lah negatif sebab dia pun tahu ke pasangan ke mana. Macam kami tahu je lah hari ni Pak Hang Abaris nak pi side A B. Kata contoh side A dan B kita boleh estimate lah berapa lama dia kena pi. Kan dia nak balik malam kan? Kan? Betul. Jadi boleh. Ni Noraini ni cakap dia pegang jadual. Lepas tu kita boleh tanya staff dah sampai ke bos kat site tu. Buat live okay? Buat live kat situ. Kita tak boleh pergi seorang. Okey ni. Kita tak boleh pergi seorang, tak lepas. Hello? Memanglah tak boleh lepas orang, bahaya. Sebenarnya tadi apa-apa kat abang macam nak? Menjawab soalan yang tadi tu lah kan. Proceed, teruskan je. Maybe lah 5-6 bulan tu. Teruskan. Kuat bergoncang sikit lah. Tapi lepas tu you akan okey. Goncang sikit sebab tak faham lagi. Dan lepas dah faham nanti insyaAllah okey. Pun sama lah Kak Mel. Kita kena sama-sama lah. Betul. Willing. Dia willing tu, besar willing tu. Bukan setakat willing je. Ayat tu memang betul-betul kena dalam hati. Okey.
Kan? Kan ada. Kan? Yes. Yes. That's why lah Kak Mel cakap. Nak kerja dengan isteri hati. Hati kena besar Kak Mel. Tak boleh kecil hati. Bini je boleh kecil hati. Betul. Dia kena sama tau. Dia tak boleh besar kecil, dia kena sama. Dia kalau besar kecil nanti yang kecil tu akan rasa down, dia akan jatuh lah. Tak apa, aku kecil hati tu sebab nak minta dia pujuk. Dalam bisnes dia dah ada pujuk-pujuk. Dia lain, dia pujuk ni kat rumah je. Sebab tu kena cepat balik rumah bila gaduh. Sebab tu dah kena cepat balik rumah bila gaduh-gaduh tu. Tapi kalau dah gaduh pukul 9 pagi kau gila apa Kak Mel nak balik rumah pukul 9 pagi? Aku peduli apa? Pujuk juga. Gaduh. Anda pada rindu ni. Kak Mel. Dia tu bertanya pada rindu. Kalau meeting dengan staff kalau meeting dengan staff bagian and marketing and meeting dengan staff juga bagian operation. Of course, waktu itulah sebenarnya. Kalau kita selalu orang kata company kita dah ada staff, waktu tu sebenarnya memang kita kurang gaduh, dah tak macam dulu. Tapi waktu meeting tu memang akan waktu tu biasanya lah waktu meeting akan terjadinya pergaduhan. Waktu tu akan Meeting tu jadi kita tulis war room. Tapi waktu tu suami-suami tolonglah faham. Kami tengah memakai topi frontliner. So kita kena jaga. Dan benda tu sangat penting. Contohlah site tu sepatutnya diselesaikan. Kan? Diselesaikan. Dah finishing lah. Owner dah boleh cuci kaki dah masuk rumah. Tapi tak boleh lagi. Betul. Jaga kaki. Betul. Sebab tu ni ada yang cakap kat sini Delicious Cookies cakap cuma yang penting bab profesional gaduh bab kerja. So kerja je. Tapi bab peribadi jangan bawa ke office. Maaf pandangan 2 sen 20 sen saya dia tulis situ. So jadi sebenarnya tadi kalau siapa nama Delicious terlepas tadi Delicious Cookies. This is my cousin. Dia punya gaduh bersama Kak. Sebab tu Kak Mel cakap mungkin tadi Delicious Cookie dah terlepas. Kita akan cakap kita sedang memakai topi apa. Memang kita akan bergaduh kalau buat kerja. Kita akan settlekan dalam kat office dan sebelum kita masuk rumah. So tadi kita dah bincang sebelum kalau kita bergaduh tu make sure berhenti tepi dulu. Minah tu garang juga tu. Garang itulah. Noraini ni cakap awal-awal memang makan hati. Kami dah 5 tahun kerja sama-sama dah faham sangat. Bila nak tegur apa-apa pasal kerja, kena ada timing. Pandai. Pilih timing yang betul. Yes. Masa mood dia tengah shock tu, masa tu nak sound-sound sikit tu dia tak adalah nak melenting sangat. Kan? Biasa bila dia satu kan Kak Mel. Bila kita dah usia ni, kan, bila kita dah matang, kita guna perkataan peli. Sinis. Guna perkataan peli. Macam hin macam tu lah kan. Hin lah. Kalau lambat sangat fikir tak tahulah. Kau tak buat bodoh-bodoh Kita buat bodoh je masa tu. Janganlah. Tak, actually bukan apa. Sebenarnya bila kita nak get the jawapan dengan cepat sebenarnya. Kita nak ada action yang cepat, kita nak ada jawapan yang cepat. So daripada situlah sebenarnya supaya kita punya pekerjaan ataupun kita punya benda yang kita nak bincangkan ataupun matlamat kita dalam kita nak betulkan syarikat tu dia terlaksana dengan pantas. Betul tak? So ni Kak Mel cakap antara lagi yang mana yang kita antara kebaikan bila kita bekerja sama biasanya contoh ini paling yang best sekali adalah waktu cuti kita mungkin fleksibel. Sama je kita dengan pasangan. Itu antara dia lah. Ini antara orang cakap kebaikan yang mungkin terakhir lah. Orang rasa macam kalau kita cuti sama, kalau kerja berbeza ataupun tak sama syarikat kan, bukan bekerja bersama, kita mungkin cuti beza. Dia dapat cuti hari raya pertama, kedua, Kak Mel dapat cuti hari raya ketiga, keempat. Mungkin. So jadi, yang tu paling best sebab kita ada freedom time. Kita ada waktu-waktu kita boleh relax, kita boleh pilih. Kita nak, macam kami baru ni kami bagi staff cuti 10 hari contoh. So jadi, kadang-kadang kami cuti 10 hari. Betul tak? So jadi,
waktu tu lebih kita boleh spend time together sama-sama as husband and wife, as kalau kita ada boleh balik ke kampung, macam hari tu raya kita memang tak boleh balik kampung, so jadi banyak masa kita berdua lah. Banyak masa kita berdua, no? Banyak sangat. Jemu tak duduk dengan sayang? Jemu tak duduk dengan sayang? Banyak dia jumpa. Aku tanya dekat lain. Abaris, gaduh benda lain pula kan? Gaduh benda lain pula dengan orang tua. Tak ada, tak boleh keluar bilik. Gaduh nak makan apa, nak masak apa. Dia gaduh lah, ya Allah. Buatlah sah makanan, tapi lah ni sebab dia diet, aku senang sikit lah Ain. Serius lah. Jadi makanan dia semua rebus-rebus je. Yang ni berjanji So senang sikit. dia lepas tu dia postpone. Dari Tak boleh. Diet postpone. Tak apa Ain, Alan kecil je ni. tak ada perut dia. PKP 1, 5 kilo. PKP 2, 5 kilo. Dia naikkan Kamil. Kalau naik PKP 4 kilo habis. Lagi 5 kilo. Dah happy ni kita percaya. Kan? Sejak jadi bos ni, dah apa simen pun tak boleh angkat dah. Perut dah boroi. Betul lah sebab PKP lah salah ni. Bagus buat PKP. Bukan masalah aku ni yang bukan PKP ni pun naik. Orang sebelah bukan PKP pun dia naik. Kita Makin stres. makin naik orang sebelah. Kamil. Masak sedap. Cik. Masak. Bini lah katakan. Kita stres sebab okey lah, so jadi stres kita tu untuk makan. Kan? Tak ada cara lain. Kami tak minta pun nak hilangkan stres, nak pergi kedai Anwar ke Habib ke. Tak pun. Makan juga. Semua order online saja. Kesihatan tu kena jaga. Semua tu order online saja. Okey. Satu lagi tip. Orang kata apa, kita kelebihannya lah kan, orang kata apa, cabaran lah. At least lah dalam 5 waktu tu maghrib kalau dapat jemaah lagi bagus. Satu sekali kan. Satu hari dah. Kita dah gaduh satu hari dah. Engkau aku COO lah apalah. Megah holding lah apa. Maghrib tu. Yang itu tu kena, yang itu je satu sekali kena buat sekali. Kan? Itulah antara kebaikan dia. Sebab kita ada banyak waktu bersama. Kita Lan, itulah salah satu. Aku kalah. Duduk dekat sejadah tu salah satu waktu bersama. Bukan bersama, okey? Bukan bersama tu. So jadi that's why kami cakap sebenarnya banyak sangat kebaikan. Instead of you nampak keburukan ataupun cabaran bekerja dengan pasangan, ramai lagi orang sebenarnya yang tertunggu-tunggu untuk bekerja dengan pasangan dia orang. Sebab bila nak gain satu matlamat yang sama, kita faham tentang misi kita husband and wife, kita nak dapat rumah tangga yang bahagia, kita nak dapat rumah tangga yang bebas kewangan, bebas masa. So kita nak bagi more kepada anak-anak kita. Betul? Sebab sebagai orang yang mungkin tak faham kalau bisnes, kata contoh Kak Mel bagi, katalah contoh Kak Mel dalam bidang ni, Abang dalam bidang lain, Ain dalam bidang lain, Wan dalam bidang lain, Lan dalam bidang lain. Takut bila you tak faham, kata contoh kami punya kesibukan macam mana, takut bila tak faham, you tak nampak matlamat tu dekat mana, sebab tak sampai. You tengok macam kita ni sibuk sangat, you sibuk walaupun you wife you tak jaga, kau tak jaga ke husband you. Dia tak tahu kesibukan kita. Betul. Kita jadi compare. Awak lebih penat, saya lebih penat lah apalah kan. Ini tak. Kita kata compare. Kita jadi ingat tak pernah ke? Lagi yang kita pun cakap, saya pergi kerja ni cari duit kot. Bukan nak pergi buat benda tak baik. So jadi dia tak faham kerja kita. Kita pula pun tak faham kerja dia. Yang dia pun tak balik malam-malam ni pasal apa kerja apa? Tak lah. Contoh. Ibarat nak tengok drama pukul 7 ni. Tak, tapi kan kami satu je kami cakap, walaupun kami memilih untuk bekerja bersama, setakat ni lah alhamdulillah lah Abaris ni dia jenis tak keluar malam. So jadi aku ni kalau dia keluar malam tu, kalau ada pasal tu dia keluar malam tu sebelum pukul 12, kalau dia tak balik tu, aku macam nak report polis dah. So jadi sebab tak mungkin dia keluar untuk kerja. Okey. Faham tak? Lan pula dia memang jenis tak suka nak keluar.
Dia tak suka. Dia tak suka keluar juga. Pasal kita pun dah penat lah. Dah penat lah. Mungkin faktor dia penat. Tapi sometimes kan kadang-kadang rasa macam tak ada ke dia nak keluar lepak dengan kawan-kawan. Tapi jujur cakap memang tak ada. Sebab mungkin dah siap dengan kerja kan. Cumanya kalau macam dia terasa nak lepak lah. Dia lepak dengan staff. Waktu tu lah orang kata. Tapi nak keluar sampai Janganlah. nak buat bisnes. Kami jarang. Bismillahirrahmanirrahim tak ada. Dia sebab laki aku dia nak usung. Laki aku pun dia usung bini juga. Ada pun dia tanya. Tak, kadang-kadang Dia ikut ke? Kalau tak usul dia tanya. kadang-kadang kita penat nak ikut Tak, dia tak mau ke lepaskan bini dia ke mana-mana. Kak Amel kan, mula-mula kahwin dengan dia cakap, kita kan sebelum ni bila kita bekerja, Kak Amel tak sangka lah bila Kak Amel team up dengan abang, Kak Amel akan betul-betul macam partner betul. You pergi mana pun berdua, you beli barang ke, you apa pun semua berdua. You jarang sangat Kak Amel berpisah untuk dia, Kak Amel keluar dengan staff, Kak Amel dia keluar dengan staff dia, jarang sangat boleh kira berapa kali. So kan masa sampai satu ketika tu rasa macam laki aku ni dia ni tak rasa macam Ain cakap tadi lah. Dia tak mau keluar ke pergi lepak. Dia cakap macam tu juga. Dia ni tak rasa ke dia nak pergi buat kerja tak bawa aku. Dia tak nak rasa ke? Tapi memang dia tak nak rasa. Dia rasa kan dia tak training tak. Tapi bila fikir-fikir balik. Kali Liverpool lah. Kalau ada Liverpool lawan kena keluar juga. Betul. Lain. Heret je. Ain lain kali ikut je Ain. Aku jahat. Allah tak kuasa lah sebab pukul pagi-pagi tu. Kan? Tak, sebenarnya kita pun faham. That's first kenapa antara kebaikannya bila kita bekerja bersama-sama ni, kita lebih rasa percaya tu lah. Macam tadi yang Noraini tu jawab, dia kata, dia komen, dia cakap kita ada rasa kita feel that husband kita, pasangan kita tu sedang buat benda yang betul. Betul. Sebab kan. bila matlamat kita dah very clear, dia takkan rasa timbul rasa benda yang pelik-pelik lagi dah. Yes. Dia bukan zaman dah, bukan masa untuk at this moment kita nak growkan bisnes kita, tapi kita nak syakwa sangka yang keterlaluan. Ayat sikit-sikit boleh. Itu sangat tepat. Sebab bagi Ain macam dia tak ada masa lah nak syakwa sangka tu, sebab kita sangat. Kita dah buat Kak Amel lagi rasa lama sebab Kak Amel mula bisnes dengan abang tahun umur Kak Amel 37. So 37 you baru nak achieve ni. Nak achieve sekarang. Kak Amel tengok sekarang anak-anak muda sekarang bila dia orang bekerja walaupun sendirian pun, dia orang masih orang kata apa? Rasa dia orang dah berjaya jauh daripada kita. Ya, betul. Betul tak? Sekarang ni banyak anak muda yang jauh. Kalau sekarang budak 24, 25 dah millionaire dah. Yelah tu delicious cookies tu. Antara cousin Ain yang berjaya awal. Yang top. Baru umur berapa? 20 lebih. Baru umur 20 lebih. So dia orang dah gain more experience. Dia orang dah dapat banyak experience lain dan dia orang sama ada dia orang bekerja sendiri atau dia orang bekerja dengan pasangan, dia dah gain ilmu tu awal. Jadi kami mula umur 37, sekarang umur 23. So sekarang umur 23. Jadi dulu 27, 37 masa mula. So jadi macam lambat aku mula. Betul. Tak apalah, kita catch up balik kan. InsyaAllah. Catch up balik. Yang tu kita je yang tu. PM tepi. Aku nak vlog lah live clean cepat. Kan? Clean cepat. Okay. So so that's all lah. Kak Mel rasa kalau Kak Mel rasa sangat bersyukur saat sekarang bila Kak Mel dapat abang. Kak Mel rasa macam Allah sedang menghantar seseorang yang sebenarnya dia hampir memenuhi seluruh hidup kita. Kita nak kata sempurna tak mungkin lah sebab setiap manusia ada kekurangan. Kak Mel sendiri ada kekurangan, ada keburukan. So of kelemahan kita. So of course kita nak apa yang kita boleh buat sekarang adalah rasa syukur yang tinggi. Kita kena rasa bersyukur bila Allah zahirkan seorang pasangan yang boleh ada dengan kita, yang boleh faham tentang perjuangan kita, perjuangan bisnes. So tak ada benda lain yang lebih besar daripada tu. Cukup dengan rasa syukur, alhamdulillah. Boleh ada dengan kita, sama-sama dengan kita. Walaupun macam bergaduh ke, you salah pendapat ke whatever, dia just tetap because of the sake of the business. Ya, betul. Setuju.
Itu orang kata anugerah yang paling besar. Ya. Susah nak dapat tu. Yes, betul. Jangan kahwin 2-3 nak Lan. InsyaAllah. Hari ni lah. Tak, aku cakap macam ni. Depannya ada cermin. Depannya ada cermin. Kan. Tak, sebab lah takutlah kan. Orang kata bila dah muka kita terpasar lah. Manalah kita tahu. Manalah kita tahu. Tak. Itu yang buat jodoh tu. Tak, sorry Mama kami tarik balik. Sebab itu buat jodoh satu. Tapi apa jangan buat perangai. Ya, dalam Tapi Kamil, poligami tak salah. Poligami memang dalam Al-Quran ada. Kan? Tapi bukan papan. Tapi bukan kita. Tapi bukan laki kita. Ni kena buat grup WhatsApp. Dah aku risau juga sebenarnya kalau grup WhatsApp ni. Ada benda. Grup WhatsApp tak apa. So that's why lah. Grup WhatsApp tak apa, jangan reunion. Dah sekarang ni macam saat ni kan sama-sama pula kerap-kerap pergi tengok MU lawan, Liverpool lawan kan. Cekerap pula kan lepas tu. Susah hati kat ni. So that's why lah. So, Okay, tak apalah Kamil aku. Apa yang Kamil, tak apa aku confirm malam ni aku masukkan sukan ke Astro. Tak boleh. janji tak keluar. Alah, baru berapa ringgit kan? RM19.90. Kan? Final. Kedekut ni. Final. 19 kali dengan setahun dah berapa kan? Duit tu. So that's why lah. Jadi kita nak sekarang ni apa yang siapa yang masih menonton, yang dah menonton tadi ataupun yang akan menonton nanti, dia orang jelas ataupun dia orang dapat sesuatu daripada kita punya discussion hari ni. Sebab benda ni semua sebenarnya dia datang daripada inner self kita sendiri. Macam mana kita nak menerima kehadiran orang dan pasangan yang bersama dengan kita untuk tujuan bukan hanya sebab family, tapi sebab bisnes yang lebih besar, untuk kita lepaskan tanggungjawab kita kepada untuk kita tunaikan tanggungjawab kita kepada staff-staff kita. So that's why betapa Kak Mel nak highlight kan, sebab Kak Mel bila Kak Mel nak bincang dengan Ain tentang cabaran ni, bukan senang untuk kita ada dekat sini tanpa orang ingat you are happy je, nampak macam loving couple. Yes, we are loving couple, loving sangat. Tapi bila datang buat bisnes, dia akan ada satu perjalanan ataupun perbincangan yang agak tegang ke, yang tak sama pandangan. So macam mana you nak catch up, you nak dapatkan titik persamaan tu, itu yang penting. Betul. Itu yang Kak Mel nak highlight. Kak Mel rasa macam bukan Kak Mel seorang yang facing benda ni. Betul. Bukan Kak Mel seorang. Ramai. Kan? Okay, dan ramai. Dan salah satu juga cabaran, yang tu kita kata cabaran dekat side dalam bisnes kita kan. Cabaran kita dengan klien, ada juga yang macam ada seorang sahabat yang memang orang kata kawan lah. Dia bekerja bersama suami, tapi dia tak declare. Dia segan untuk declare yang bisnes tu bisnes suami isteri. Sebab dia takut klien tahu. Macam tu. Jadi waktu tu Ain cakap, kenapa nak segan? Kenapa tak boleh bagi tahu? Benda tu bagi Ain lah, klien akan lebih mengagumi bila kita ni sama-sama. Bagi Ain lah. Tapi mungkin bagi setengah orang je macam takut. Bisnes laki bini. Itulah dia. Macam dia orang takut nanti dia orang bergaduh laki bini, side pun tertinggal. Mungkin lah. Sebab bukan apa, sebab tapi tak, insyaAllah. Macam kita dah macam petang tadi. Sebenarnya kita dah semakin matang kan? Yalah. Lan, kalau kau gaduh dengan Ain, kalau kau gaduh dengan Ain, takkan kau nak tunjuk biar klien dapat tahu kau ada masalah. Betul. Mustahil kita nak memburukkan tim kita sendiri. Yes, betul. Bila sebenarnya iaitu antara kebaikan. Bila kita bekerja suami isteri, mustahil lah kita nak memburukkan tim kita. Betul? Takkan kita nak burukkan tim kita, mesti kita cakap, okay puan macam ni, saya minta maaf on behalf company, nanti bagi saya check dengan tim dulu. That was jawapan yang lebih selamat, yang orang tak tahu pun sebenarnya kita ada masalah. So kita tak mungkin nak blame each other. Bodoh sangatlah kita kalau kita memburukkan tim kita, which is lebih dekatnya adalah dia adalah pasangan kita. Ya betul. Takkan nak cakap dengan klien, saya pun tak tahu lepak siapa series ni buat ni. Takkan macam tu.
Entahlah sila ni. Apalah, dia buat bodoh. Tak tahulah Kak Mel. Kenapa? Takkan macam Dia tu. dah buat balik lah ni, dia dah buat balik. Dah buat balik. So dia saya Kak Mel cakap. So far tak ada lah. Kalau macam Kak Mel, okay, bab ada isu dengan klien ke apa benda, of course Kak Mel selalunya ke depan lah. Ya betul. Kak Mel akan ke depan. So jadi kita lah akan menjadi orang yang macam nak backup, bukan nak backup tim kita in term of kita nak lari daripada kesalahan ataupun lari daripada masalah, tak. Tapi kita just protect kita punya team and kita akan balik, kita akan discuss and kita akan repair benda tu. Nak clarify lah. Betul. So ni tengok ada dia cakap, samalah kita dengan suami tak pernah bagi tahu kat customer kat kedai siapa kami, takut orang minta murah. Lepas tu kalau orang nak minta harga emas murah, tak nak upah pula. Dah ada orang akan cari bos. Oh, Nora ini ni Ada. Okey, kita cari dah. Yang tu antara Ada tiga. token emas dekat sini. Ain cakap dengan Lan, ada token emas dekat sini, Nora ini ni. Penting ni. Ya, dia token emas token emas tak apa, tanpa upah tau, tanpa upah. Tanpa upah. Ulang banyak kali sikit. Okey. Tunggu claim. Relax. Tunggu claim. Masalah aku kena marah tadi ni. Sebab dia claim aku tak bayar. Okey, tak apa, nanti saya bayar sebab cepat beli. Cepat contact Hari Ahad. Apalah minta claim hari Ahad. Office tutup. Apa lah? Masalah kan tadi dia cakap saya dah claim minggu lepas. Dia release Ini lagi. lagi berat. Ya. Saya 3 hari Kita pun buat tak boleh claim set. hanya hari Jumaat saja. Kita orang buat payment hanya hari Jumaat, hari Khamis saja. So hari lain sorry tak ada. Hari ni baru Ahad, tunggu Khamis depan. Kan? Seminggu sekali je buat claim. Ini bagus. Lepas ni hari Khamis dengan Jumaat je. Tak boleh. Tak boleh. Urgent tunggu. Kalau yang urgent tunggu hari Khamis dengan Jumaat je dia boleh urgent. Dia boleh urgent. Hari lain sorry. Dia mantap. Ni finance dia the head of department. Jawab. Oh, beli cat pakai duit RM1 tu. Pakai duit RM1 tahu. Saya nak macam-macam. Teruk sangat tu Ain. Ain teruk sangat. Kita tepi lah. Okay. So kami rasa banyak kita dapat. Okay. Mungkin siapa yang masih join walaupun kita tak ramai view sekarang tapi kita percaya yang sesiapa yang menonton ni pasti akan dapat manfaat juga. Macam mana kita nak kontrol emosi, macam mana kita nak bawa topi kita sebagai frontline untuk company, macam mana dia orang nak bawa backbone. Operation adalah backbone kita, backbone ataupun tulang belakang kita. Macam mana nak terlaksananya projek kita because of the operation punya team. So kita kena tepuk tangan sikit lah dekat operation team. Tepuk tangan sikit lah. Kita boleh dapat bonus nanti kan hujung tahun. Tapi kami lawal smart-smart sikit rumah. Hujung tahun lah. Hujung tahun lah. Tak boleh lah sekarang PKP. PKP kan. Alright, so Kak Mel rasa Alhamdulillah hari ni best juga walaupun tadi kita ada masalah teknikal sikit. Mungkin selepas ni kita repair lagi kita punya sistem sebab sebelum ni kita nak live kita team kita yang setting. Tak pernah, hari ni baru nak try. Kan? Okay, so jadi Ain nak Aku cakap, akak okey ke tu? Sebab tu kami pun macam okey bagi ruang dulu sebab kami rasa tadi mungkin sebab line ataupun setting ada dua lah. So jadi ada orang komen tadi line. So kalau Ain ada tukar setting mungkin setting tu dah okey dah sekarang. Kita boleh try lah besok untuk kita punya live ke apa benda. Kita boleh testing dulu a few minutes ataupun 15 minit sebelum kita nak start. Kan? Alright, so jadi based on apa yang kita bincang hari ni kita bagi ruang lah dekat dua-dua orang backbone kita ni, tulang-tulang belakang kita untuk bagi sepatah dua kata lah sebelum kita nak akhiri kita punya live hari ni. Ya. Okey. Lan dulu abang jemput Encik Lan, Tuan Lan dekat sana dulu. Sepatah dua kata panjang ni kan. Pada dah simple je. Lan, 11.5 dah Lan, 11.5.
Aduh, bekas pendibit tu. Okay. Bekas pendibit. Okay, simple-simple je. So, dekat untuk simple-simple kawan-kawan je, yang dekat luar sana kan. Jadi kita orang ni, kalau you all tengok kita orang punya FB, kita orang pernah cerita. Kita orang punya susah sampai tahap makan ikan masin. Ain ni duduk atas bumbung mengecat dengan saya sendiri. Kan. Ni accountant, saya banker. Maybank. Kan. Jadi, untuk kawan-kawan yang kat luar sana tu kena gain up balik lah. Kena catch up balik. Jangan you fikir bila you kena buang kerja tu, you dah rasa that's the end of your life, nak terjun dah. Jangan. Sebab rezeki Allah tu luas. Betul. Kan? And then kita semua tahu rezeki tu Rasulullah sendiri berniaga kan. Rasulullah berniaga daripada dia umur dia kecil lagi sampai ke meninggal kan. Okay, wafat. And then maknanya rezeki tu betul lah. Orang kata 9 per 10 tu memang daripada berniaga. Dulu saya cuba sangkal benda tu. Tapi bila dah jadi pada diri sendiri, Alhamdulillah dulu balik 2 pagi, 3 pagi bekerja untuk orang tau. Dan sekarang hari-hari ngadap. Betul lah. Kan? Hari-hari ada masa. Kejatuhan PKP ni bukanlah orang kata kejatuhan untuk segala-galanya. Kadang mungkin dia turning point. Turning point untuk you dapat satu benda yang you sendiri tak pernah sangka. Sebab dulu kami jatuh waktu tu tak PKP pun. Memang jatuh sendiri kan? Jatuh kan? Waktu Masa tu tak PKP. Macam jepit tak sabun je. Sangat kan masa tu. Itu sebab kita tak ada ilmu. Waktu tu kita sama-sama. Kita mungkin yang baru menonton ni boleh mungkin ada yang kenal kita, ada yang tak kenal MC Dinding ataupun mungkin yang follow Kak Mel tak kenal Cak Tumpah. Kami bermula ni memang betul-betul kita from the zero. From zero tu kita start. Bila from zero kita start, sebenarnya kita tak ada ilmu, kita tak cuba belajar macam mana nak growkan business. Kita rasa terlampau selesa. Kita terlampau comfort. Betul. Walaupun masa tu pada hari you dah buat berdua dah, patutnya lebih strong. Kak Mel waktu walaupun single, Kak Mel rasa Kak Mel dah cukup dah. So sedangkan kenapa kita tak terfikir untuk bantu lebih ramai orang? Kenapa kita tak nak share rezeki kita dengan orang lain? Kan? Kita rasa cukup lah, tak payahlah, kita tak payah ada ini, kita tak payah ada team, kita tak payah ada office, kita tak payah ada transport sendiri kan semua. Untuk company semua tak payah. Asalkan kita cukup makan dengan anak kita. Kak Mel nak bela 3 orang je waktu tu. Tapi rupanya bila lagi kita kecilkan ataupun narrow mindedkan kita punya mindset, kita kecilkan mindset kita hanya untuk kita, bermakna kita selfish. Bila kita selfish, kita takkan boleh pergi jauh. Ya, betul. Tapi macam mana kita boleh bangun? Kan sebab dia sometimes dia akan ada satu kesedaran. Macam hari tu Ain dah cerita few days ago, Ain cerita sebab ada kawan Ain yang cakap, kata takkan kau bisnes lama ni dah bertahun-tahun duk masih enterprise lagi. Bukan kita kata kita nak cakap enterprise tu tak bagus, tak. Tapi dah sampai level untuk kita grow, kita nak pergi jauh lagi. Enterprise tak apa, kita pun bermula dengan enterprise. Ya betul. Kita pun pasal permulaan enterprise. Enterprise tak salah pun dulu. Bila tak salah, kita tak salah kan? Betul. Kita tak cakap enterprise tu teruk ataupun tak elok, tak. Enterprise dia ada level dia, okey. Masa jangan cut off ayat, jangan cut off ayat kita orang kita ya. Jangan ambil ni. Kan ada yang cut off pula. Kan dia pun dia cakap enterprise tak elok. Tak, bukan. Kita nak cakap kami sendiri bermula dengan kosong. Pakar. Korang kalau kecam nama naik FCD dia dengan Cak Tumpah nanti siapa yang kaya ketorang juga. Kan cut off lagi. Tak. Kita tak nak orang salah faham. Sebenarnya kita nak bagi tahu, kita nak berapa ramai kita tahu orang yang dekat luar tu sana tu yang mungkin setengah struggle, yang dia orang dah hilang hope, dah hilang harapan dah. Dah rasa macam nak buat macam mana, company tak ada, yang ada jatuh. Kan, yang mana terkesan kan, tapi still kita yang dekat sini bukan kita tak rasa struggle tu, kita rasa struggle tu, but the thing is macam mana kita nak gain the energy semula, kita nak bangun, kita nak ajak. So that's why kita kaitkan topik ni. Salah satunya kenapa Kak Mel pilih topik ni, sebab Kak Mel rasa tak ada orang lain yang boleh faham kita ataupun yang boleh jelas tentang matlamat kita melainkan pasangan kita. Ya betul. Dia itulah rakan tidur kita, dialah rakan sebantai kita, dialah rakan bisnes kita, dia adalah soulmate kita, semua dia. Ya betul. Betul tak? Kan so kalau kita reference kita jatuh, kita sedih kita, of course kita nak share dengan pasangan sebelah kita. Ya. Jangan nak share dengan siapa. Betul. Mestilah itulah kan. Ya, bila kita kan berani nak jawab dengan orang lain. Bila kita harap
kalau orang yang tengok kita punya live ni dapat orang kata something lah. Dapat sesuatu. Jangan down tu. Kita harap. Apa Orang kata depression kita apa 2 hari lepas yang kita apa yang deliver courier datang rumah. Dia macam minta maaf sebab dia salah hantar parcel. Dia salah hantar parcel dia. Lepas tu dia waktu tu dia sempat bercerita dia baru kena buang kerja. Dia tak tahu nak kerja apa dan hari pertama dia bekerja ninja. Betul. That's why bila Ain cakap tajuk tu dengan Lan kan. Sebab Lan ni susah nak like. Jadi bila Ain cakap tu sama lah kami pun ni sebelah ni. I need to share this thing lah kata kan sebab kita orang 2 orang pernah. Okay, and then semalam courier tu datang, ada budak daripada Sabah. So kena buang kerja, 20 tahun bekerja, baru minggu lepas kena buang kerja. So dia masih dalam teragak-agak lagi untuk buat deliver. And then 2 hari lepas kita orang pergi restoran bungkus patin koyak. Makanan. Okay, makanan patin dengan makcik umur 60 nak bercerai. Disebabkan lockdown. Bisnes diorang dah nak hancur. Dah kahwin 40 tahun. 60 dah umur nak bercerai disebabkan lockdown ni. Can you imagine? So bila Lan rasa benda macam ni kan, this is my responsible lah. Bukan ni lah sebab I pernah down, I pernah mental macam tu. Berada dalam fasa tu. Yes. Kita pernah pasal apa orang kata tekanan dengan tu waktu tu tak PKP. Jadi PKP ni macam ni, waktu kita down waktu PKP ni, insya-Allah semua orang faham. So kita harap, ini kita bukan video suka-suka lah. Kita nak orang tahu yang kita orang ni pun dulu teruk. Yes. Kita orang dulu pun teruk. Kita pun bermula dengan tiada apa-apa. Ya. So boleh. You all boleh buat. Kena kuat lah, kena kuat. Kak Mel sendiri sikitlah Kak Mel nak share. Waktu Kak Mel dengan abang kan, masa Kak Mel start kenal dia and then fasa tempoh daripada bulan 4 kami kahwin tu sehingga bulan 12 di antara 5-6 bulan tu you sangat berjuang untuk fahamkan dia dan untuk dia faham kita. So mana kita nak faham dia dalam sudut diri dia sebagai orang baru suami kita kan, satu. Kedua dia pun nak faham kita sebagai isteri. Lepas tu kedua sebagai business partner. So bila dia nak fahamkan dia, masa tu kami lepas kami kahwin tu macam kami terdown sekejap tau. Kami macam lost tau, macam lost. What's next? Apa nak buat? Kat masa tu Kak Mel masih dengan tim lama which is yalah kerja tetap kena settlekan. Bila Kak Mel bawa abang pun masuk tim yang sama. So jadi kami macam kami banyak ada argument dekat tempat kerja dengan Kak Mel dengan tim lama. So jadi dia akan mengganggu kita punya perjalanan rumah tangga kita. So bukan Kak Mel cakap side tu salah tapi kita tak dapat alignment tu lagi. Jadi waktu kami down tu bulan 11 kami kahwin bulan 4, 6 bulan selepas tu bulan 11 Kak Mel dengan abang kita dalam fasa yang sangat tak ada duit kan. Tapi Kak Mel buat satu keputusan. Kami kata kami macam tiba-tiba kami lost, kami tak ada duit and kami walaupun kami kerja dengan tim lama kami macam dapat gaji untuk survive je lah. So jadi Kak Mel cakap tak apalah bang, kita grow, kita buat sama-sama. Kita dah decide kan, kita dah buat keputusan untuk kahwin and kita nak kita nak capai impian kita kan. So now kita fight. Kak Mel pergi invest untuk kelas waktu tu. Masa tu Kak Mel punya business masih waktu dengan tim lama roughly kami punya business lebih kurang dalam 400,000 je masa tu sales kami. So jadi bila kita invest untuk kelas Kak Mel cakap jom kita cari duit. Kami berdua cari duit. Abang buat kerja part time buat plumbing waktu tu. So untuk cari duit and then kami bayar duit untuk masuk kelas lah, untuk kelas berguru. So waktu tu kami bayar murah saja dalam 499 macam tu lah kelas tu. So jadi kami 499 kami bayar 2 kelas so jadi 1,000 lah, lebih kurang 1,000. So kami invest kat situ. Kat situlah turning point kami bermula. Kami macam dekat kelas tu kami dah lebih jelas, lebih faham matlamat and kita dah tahu what's next, apa kita nak buat. And then kami terus sign up lagi satu kelas. Kelas yang satu tu dalam 1,600 macam tu lah, 1,699. So kami masuk 2 orang dalam 3,000 lebih. So kami masuk the next class tu bulan 12. So Kak Mel problem tu bulan 10, 11 je tu Kak Mel masuk kelas bulan 11 yang kelas yang pertama yang 400 lebih. Lepas tu bulan 12 Kak Mel masuk kelas yang kedua yang 1,699 tu masuk 2 orang. Bulan 3 kami capai sales 600,000 lebih. Waktu bulan 3. Sampai at the end of the year sampai at the end of the year tu 2019 tu kami dah achieve almost 3 juta waktu tu. Waktu tu kami rasa sangat besar dan nilai tu.
bila kita dapat Ya, masa tu kita enterprise lagi kan? masa tu kami enterprise lagi. Belum Kami tak Sdn Bhd lagi. Okey. Kami dapat dalam waktu 50,000 masa. Tak nak Apa kena dia? Apa dia? Tak dah, enterprise lagi. Kalau dah. Masa tu enterprise Awak lagi. tu enterprise lagi. Tak faham lagi. So jadi that's why waktu tu lah kami rasa macam that was a struggle time masa kita ada waktu tempoh struggle kita macam Lan tadi dah cakap okay Lan kena buat kerja sekian. So itu adalah you punya turning point. Sama macam kami punya turning point tiba waktu lepas kami kahwin. Macam tiba-tiba rasa macam lost ni macam tak tahu apa nak buat, pergi kerja macam tak happy kan. Lepas tu you rasa macam you kerja tak ada makna, you pergi kerja you tak seronok, you team you pun tak okay dengan you tak okay dengan dia orang. So jadi dia sampai satu kita tak nampak benda lain, hanya pasangan kita je yang waktu tu ada dengan kita. Ya. Betul? Betul. So, jadi kalaulah Kak Mel tak terfikir Allah tak lahirkan ilham tu untuk Kak Mel berguru, mungkin kita pun tak belajar sesuatu. Satu, betul. Kedua, kalaulah Kak Mel nak berguru, abang tak mau. Abang tak mau berguru. So dia tak sampai, alignment tu tak sampai. Tapi alhamdulillah masa tu dia redha. Kami cakap dia jumpa kelas ni. Dia macam blur lah kelas apa kan. So dia cakap tak apa, abang pergi dulu, jom kita nanti kita sayang explain. So kat sana kan kami pi dengan gelas kosong, kami pi dengan mindset yang zero. You rendahkan diri you pi memang niat nak tuntut ilmu betul-betul and you tengok apa yang nak dapat. So selepas kami masuk kelas tu bulan 12, bulan 1 Januari, bulan Februari kami dah achieve 650,000 sales. Waktu tu. So jadi pada waktu tu kami rasa macam mimpi weh. Yalah. Sebab selama ni kita tak pernah tahu pun. Kita tak pernah tahu pun kita sebenarnya boleh buat pi sampai lebih. Boleh buat. Kita rasa macam selama ni cukup lah kot sebulan berapa ribu je kita boleh survive dah. Anak-anak kita bukan yang ramai. Itu je kita fikirkan. Tapi kita tak terfikir nak bantu orang lain. Betul tak? Betul. Kita tak share rezeki kita dengan orang lain. Ya, betul. Saat tu masa kami dapat 600,000 lebih tu, kami masih berdua. Lepas tu kami cepat-cepat cari orang staff. Cepat-cepat cari orang kerja walaupun part time. Kami masa tu kami dapat pekerja part time lah, 2 orang. So jadi mereka main dengan Kak Mel, kalau mereka call, Kak Mel call, mereka suruh main office, mereka main office. Satu pun kami janji jumpa kat mana? Jumpa dekat library section 13. Golf club. Perpustakaan tu, itulah office kami. Waktu tu. Di saat itu. Itu je tempat kami. Yes. Lepas tu barulah kita bila kita dah gain, kita dah nampak pasangan kita dah faham kita dah faham dia. So dia rezeki tu dia main. Rezeki tu adalah pembuka rezeki kita adalah kita alignment kita dengan husband and wife. Alignment, ilmu. Itu. Yes, ilmu. So jadi kita bila kita berguru indirectly you meletakkan diri you tu pada level you adalah anak murid. You tak kira siapa guru you pun. Jangan jadikan satu benda tu adalah argument ataupun satu persoalan. Tak apa, you berguru dengan siapa pun it doesn't matter. Guru tetap guru, you kena respect sama juga. Betul. So yang penting bila macam Ain sendiri, mungkin Ain dengan Lan pergi bersama ataupun Lan izinkan, tak apa Ain, saya pergi dulu. Abang duduk kat sini, abang backbone, abang jadi belakang. Sama juga dengan Kak Mel. Sampai satu level bila Kak Mel berguru lebih jauh lagi, Kak Mel je yang pergi. So Kak Mel hanya pas kat abang untuk executekan benda tu, untuk laksanakan benda tu. Kita adalah perancang, dia adalah pelaksana. Ya betul. Betul. Betul tak? Sebab kita otak kita mungkin lah, perempuan ni dia otak dia macam, dia suka lah, macam kita macam suka kalkulatif sikit kan, macam banyak ini nak buat, itu nak buat, ini nak buat. So macam mana you nak buat benda tu, and then at the end you akan pilih lah beberapa method yang you akan pilih untuk buat, dan pelaksana dia adalah siapa? Staff kita dan pasangan kita lah. Betul. Kan? Di situ datang orang kata apa, keserasian alignment tu. Keserasian, dia mesti akan baru sampai waktu tu. Kan? Sebab, betul tak Kang? Sebab kami dulu, bila apa-apa pun kami akan tanya abang, mau okey tak? So dia pun, dia ada pandangan dia. Mungkin dia nampak lebih jauh daripada tu. Mungkin. So it doesn't matter. Dan kita juga perempuan, kita tak boleh nak nafikan yang kadang-kadang cadangan kita tu ada merepek. Betul kan? Kadang-kadang lelaki punya mindset, kadang-kadang kita tak baca kot apa yang ada dekat dalam mind dia orang. Cuma sekali dia buat keluar tu, dia terus tuju, dia checkmate terus. Dia memang terus pap dapat.
Ya, Dia betul. jangan buat keluar. Itulah. Kan? Sebab tu jangan ketegak sangat. Sebab tu jangan ketegak sangat jadi bini. Siapa cakap? Aku tak tegak diri aku sendiri. Sebab kita duduk dalam bisnes tu. So apa yang kita bina, kita kena perhati dan kita kena tengok balik. Back balik apa yang kita buat sebelum ni. So adakah benda tu sama ataupun kita buat lebih daripada tu lagi. Maksudnya lebih baik yang sebelum ni yang kita buat. Kan? So that's why bila abang bagi cadangan apa-apa, Kak Mel macam kadang-kadang kan kita ni perempuan kan, minta maaf cakap lah. Kita nak perempuan kan, kadang-kadang bukan nak buka aib. Tapi kita suka rasa macam kita ni betul je. Betul tak Ain? Betul. Yang tu betul. Normal. Kan? Sebab kita kadang-kadang kita buat keputusan ikut emosi. Jadi betul. Kami duk repair tau barang tu. Kami duk repair problem diri kita. Itu adalah daripada leadership lah. Yang tu sangat betul. Ain kan ada masalah tadi. Yang tu sangat betul. Masa Ain call, Kalau Pak nak hentam aku, betul saja. masa Ain call tadi, masa Ain berhadapan dengan masalah staff tadi kan. Sometimes kita perempuan ni memang kita nak buat tindakan ikut emosi je. Betul? Kan? So, Betul. tapi Tak alhamdulillah sempat nak lah. fikir akal. Ain duduk dia orang kata di circle kawan-kawan yang positif. Bila Ain ada masalah, Ain boleh call Kak Mel untuk tanya apa kalau Ain apa kesan dia. Kan? Sebab kadang-kadang dia dah cakap dah kesan dia macam ni. Macam Kak Mel jawab je. Tapi Ain tak nak dengar. Sama lah aku pun. Tak dengar juga dia cakap. Lepas tu kalau betul tiba-tiba jadi sungguh, diam. Mana nak cakap apa? Betul orang kata lelaki ni akal dia 9. Dia jauh. Ada sebenarnya betul. Kita fikir 2 ke 3 kali untuk nak Mistake tu. keluarkan satu keputusan tu. So perempuan dia ikut emosi, time tu je. Dia tak fikir yang future akan datang. Jadi macam mana dia tak fikir yang tu. Potong gaji dia, potong gaji dia, Pak. Potong gaji dia, Pak. Kak Mel rasa macam dah lewat dah pula. Kau dah nak habis ke? Aku tak perasan weh. Okay. Alright. So tak Pengisian dia apalah. bagus. So, jadi kita back lah kepada kita. Pengisian yang Tak, sebab susah. Kita susah nak curi apa ni. itulah. Hari biasa kita je. Tak, kita patut ada season 2 lah Kak Mel. Season 2 invite suami-suami kita. Boleh. Nanti kita buat selang sehari ke. Kalau nanti kita susun balik jadual kita. So jadi siapa yang menonton ni, maybe dia ada orang yang okay untuk follow sampai habis, ada orang tak okay. But it's okay. Tugas kita adalah nak sharing, kita nak bagi manfaat kepada orang lain. Kita nak ada orang lain yang mana yang tengah rasa down, yang mana rasa macam sedang keseorangan. Carilah pasangan you balik. Cari kata apa, alignment di antara you dengan pasangan you. Walaupun Kak Mel sendiri, Kak Mel kan nak cakap kadang-kadang kita manusia pun kadang-kadang ada pertelengkahan ke apa. It's okay. That was a process. Selagi mana you tak melanggar batas sehingga menjatuhkan maruah dia, meletakkan diri kita pada tempat yang paling tak cantik, so yang itu you elakkan. Yang lain tu kita sebolehnya kita kawal lah kan. Of course lah kita dah bekerja ni, dia akan ada lah benda tu, is normal lah. But macam mana dia pun accept kita, keburukan kita, kelemahan kita, macam tu lah kita accept kelemahan dia orang. So kita kena nampak lah kelemahan kelebihan dia orang yang lain kan. Jangan nampak kekurangan sangat. Jangan nampak, tak baik. Tak nampak pun kekurangan tu. Betul ke sayang? Buat tak nampak. Okay, Kak Mel rasa untuk malam ni okey dah lah, kita boleh live lebih kurang dalam 2 jam juga 2 jam So daripada pukul 9.30 yang masuk tadi pukul 10.30 sampai dekat pukul 12 kat pukul 12 bukan senang So jadi hopefully perbincangan ataupun sharing kita hari ini dapat manfaatkan ramai orang. Yang mana tengah down cepat-cepat bangun, yang mana tengah sedih cepat-cepat bangun. It doesn't mean that semua hidup kita nak terhenti dekat sini saja, tak. Okay, so untuk Ain, untuk Lan, terima kasih banyak untuk malam ni, untuk session malam ni. Terima kasih kepada Ella Saha yang menonton daripada awal sampai habis ni. 2 pagi lagi like lagi. Dapat hadiah tu. Lain kali siapa nanti kita buat session untuk tu, dan kita maybe Lan dengan Abaris nanti mungkin kita akan buat sebagai jemputan lagi lah selepas ni kan. Ya betul. Sebab banyak lagi session nak tembak-tembak lagi kan. Dia beli kita kat live. Okay. Dia beli kita kat live. Live kan? Ada beli kita kat live.
Dia tak ada apa sebenarnya. Sebenarnya back kepada apa yang kita bina ni, apa yang kita nak ni, kita back kepada asal. Apa yang kita buat tu, matlamat kita tu. So kan? Kalau kita faham kat situ, benda ni insyaAllah akan selamat lah. Maksudnya InsyaAllah. kita matlamat kita dan misi back kepada future balik. Pergi kepada future balik. Betul? So benda tu kita nak kena align. Nak kena talikan balik. Macam tu. Alright, okay. Terima kasih kepada Cak Tumpah. Terima kasih kepada yang menonton daripada Facebook Amel, Amelia Lipsi Dinding. Terima kasih kepada Lan juga, panel istimewa sama juga dengan Pak Hang. Terima kasih sayang. Terima kasih sebab bully sayang kat dalam ni. Kan. Okay. Okay, thank you semua yang menonton. Ella, Nuraini, follower ataupun klien Cak Tumpah. Ni anak aku pun dah start kacau, anak mak dia bising ayah dia. Okay, so terima kasih semua kepada yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Kami pun tak ada benda apa nak bagi kat you all. Ini saja sharing yang kami rasa benda yang boleh menaikkan semangat you all balik untuk menghilangkan rasa resah. Sebab tak ada pada Kamel tak ada satu pun yang Allah jadikan tu tak ada hikmah dia. Semua yang Allah jadikan ada hikmah. Semua Allah, siapa pun Allah hadirkan dalam hidup kita, sama ada sahabat ke pasangan yang baik atau yang tidak baik, semua pasti ada benda yang kita akan dapat di akhir ujung cerita kita ni nanti. Alright. Okay, terima kasih semua. Ain ada apa-apa nak cakap lagi untuk akhir malam ni punya live? Sebab takut Ain cakap dia habis pukul 1 pula nanti. Jadi Ain diam. Anda ngantuk Anda tengok muka Kamel, energi Kamel. Okay, so terima kasih semua yang menonton. Terima kasih Lan, terima kasih ayah sayang, terima kasih Ain, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam yang akan datang. Okay, stay tune bersama Lipsi Dinding dan Cak Tumpah untuk kami punya Zoom dan live kami nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Lipsi Dinding, indahkan syurga dunia anda.